Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah sedang membincangkan berkenaan bahagian pertama dalam surah Al-Baqarah, iaitu pendahuluan, yang itu di dalam tajuk ini akan dibincangkan berkenaan dengan hidayah Al-Quran dan khilafah insan. Macam ni kita letak dalam nota tu. Dan bahagian pertama ni kita kata daripada ayat 1 sampai 39. Dan sebenarnya kena murajaah kan hafalan. Sepatutnya hari ni sampai ayat berapa? Ayat 10 kan? Okey, ayat 10. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب عظيم كأليم. Walahum azabun alim ke azim? Alim. Alimun bima kanu yakzibun. Azim yang awal. Yang nombor 7. Yang untuk yang orang-orang munafik ni, alimun bima kanu yakzibun. Walahum, ulang dik. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Jazakallahu khairan. Baik. Ini sambung insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik, sambung Hari itu pada muka surat yang ke 49 kan. 48 saya terlupa nak peringatkan. Bila dia sebut kat situ dia kata apa? Perenggan nombor 3. Nombor 3 dari bawah, nombor 4 dari bawah. Dia kata sungguhnya Al-Quran telah peringatkan berkenaan golongan munafik, menyingkap rahsia mereka, menzahirkan dalam mereka, dan disebut sebutan mereka dalam 17 surah Madaniyah daripada 930 surah. Maksud dia sini surah Madaniyah ada 30 surah kan, 30 surah dalam Al-Quran Karim, 140 surah. 30 surah turun di Madinah. Daripada 30 surah tadi, 17 menceritakan berkenaan perangai mereka. Itu maksud dia. Saya silap takut tak terjelaskan. Mula Al-Baqarah, akhir dengan At-Taubah. Maksud dia yang apa, surah-surah Madaniyah yang menceritakan tentang perangai atau sifat orang munafik. Baik, ini sambung boleh pada minggu lalu kita dah ambil berkenaan dengan berkenaan dengan mereka ini, orang ini yang berpenyakit hati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi'minin. Ada kalangan manusia ini yang berkata kami telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi mereka berkata tidak ada pembohongan. Dan pembohongan mereka, tipu daya mereka ni sebab apa? Allah Ta'ala kata fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit itu adalah keraguan, kesamaran juga penentangan. Maka Allah Ta'ala jadikan benda yang mereka buat tadi sebenarnya, walaupun di zahirnya mereka lihat benda itu sebagai apa? Sebagai tipu daya, tapi macam kita terangkan itu, tipu daya mereka ni, mereka tak ada tipu daya siapa. Kerana tipu daya Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala tahu apa Islam mereka. Dia tipu daya kepada orang-orang beriman, maka Allah Ta'ala lindungi orang beriman. Maka maksud dia pusing ke mana pun mereka tetap kalah. Maka Allah Ta'ala terangkan sambungan untuk mereka ni, untuk mereka pada akhirat ada azab yang azabun azim yang tu. Azabun azim Baik. Azabun alim bima kanu yakzibun. Azabun alimun bima kanu yakzibun. Azab yang pedih dengan apa yang mereka bohongkan. Baik, sambung. Muka surat 49, perenggan nombor 2 tu. Baik, telah menerangkan ayat, itu ayat Quran yang kita bincangkan baru ni, bahawa sebab kemunafikan mereka adalah pembiasaan mereka di atas pembohongan. Mana sering sangat berbohong, menipu, maka dia jadi terus berterusan, sifat tadi tak boleh hilang. Dan bahkan kerana pembohongan itu adalah asal kemunafikan dan asasnya, kerana pembohongan itu adalah asal kemunafikan dan asasnya. Itu Nabi SAW larang para sahabat daripada berbohong dan apa benda-benda yang kecil. Bahkan kita lihat bila pernah Rasulullah SAW tegur seorang wanita, bila dia kata pada anak dia, dia pegang tangan sini, dia kata meh, dia kata, dia panggil anak dia, nak bagi benda. Lepas tu Rasulullah kata pada perempuan berkenaan, apa kau nak bagi dia?
Dia buka tangan, dia kata Rasulullah tamar. Dia kata ama Allah, ada pun demi Allah, kalau kau tipu dia, tertulis kat atas kau satu pembohongan. Benda simple tapi benda tu masalah. Macam tu sekali dalam bab gurau pun Rasulullah tak pernah gurau tipu. Kita kalau kita nak gurau, kita nak seronok, kita menipu, kan, buat cerita bohong dan sebagainya. Dan kita kata macam Rasulullah SAW kalau bergurau tapi benda tu benda benar. Macam dia kata pada orang yang tua tak masuk syurga, menangis orang tua tu, tapi sebenarnya memang betul lah orang tua tak masuk syurga pasal jadi muda dulu. Maksud dia, yelah orang tu dia ingat orang tu masuk syurga kan. Rasulullah bukan nak kenakan dia, tapi apa yang Rasulullah cakap tu benar. Dia takkan berbohong. Dan kerana pembohongan ni adalah benda bahaya. Tu Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadis, dia kata iyyakum wal kadhibi, hendaklah jauhlah oleh kamu akan pembohongan. Fa innal kadhiba, pembohongan itu apa, yub'idul iman, jauhkan iman. Kalau dalam satu riwayat Bukhari Muslim tu, dia riwayat Ahmad, dan riwayat Bukhari Muslim lafaz yang lain, actually ada lafaz yang lebih jelas. Nabi kata alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku benar dalam percakapan perbuatan kamu. Fa inna sidqa, kerana berlaku benar itu yahdi ilal bir, akan bawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, bawa kepada syurga. Wa innal abda, dan seorang hamba itu, seorang itu la yasduqu, bersungguh-sungguh akan berlaku benar. Wa yataharra sidqa, dan bersungguh-sungguh untuk buat benar. Maksudnya berlaku benar pada perbuatan dan percakapan dia, dan bersungguh-sungguh cari untuk benar. Dia usaha untuk benar, hatta sehingga akhir kali yuktabu indallah, tertulis di sisi Allah Taala siddiqan, tertulis sebagai siddiq. Dan siddiq tu maksud saya kata itu gelaran, bukanlah maksud dia pada Abu Bakar saja. Bahkan gelaran ni kena pada siapa saja yang berlaku benar, macam dia kata dalam hadis Nabi tadi. Kemudian Nabi kata wa iyyakum wal kadhiba, dan nak kamu jauhi akan pembohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kerana pembohongan ni bawa pada kejahatan. Wa innal fujura, dan kejahatan itu yahdi ilan nar, akan bawa kepada neraka. Wa inna ahadukum, dan seorang di kalangan kamu ni la yakdzibu, akan berbohong. Wa yataharral kadhiba, dan sungguh berbohong, hatta segala sekali yuktabu indallah, tertulis di sisi Allah Taala kadzab, pembohong, pendusta. Kita nampak simple, tapi benda tu berulang kali berbohong, berkelas kali dia asyik dengan ni berbohong sebagainya, berkelas kali tertulis di sisi Allah Taala sebagai kadzab. Sifat mereka tu dikata Allah Taala, memang kemunafikan ni asal daripada pembohongan. Tu Allah Taala nyatakan walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun, untuk mereka azab yang pedih dengan sebab apa mereka dustakan, bohongkan. Mereka berbohong tu, itu adalah benda paling besar. So tak ada dalam Islam ni permission untuk berbohong. Actually dalam Islam yang tak dikira berbohong tu adalah ada 3 yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata, Nabi tak kira la aidu kadziban, aku tak kira pembohongan. Kata-kata seorang dalam peperangan, kata-kata suami pada isteri, isteri pada suami. Inilah kalau untuk kahwin 2, bini pertama tanya, abang sayang saya lebih daripada satu adik ke? Dia kata, mestilah yang. Lepas tu bila bini muda pula kata, kan mesti dia kata, mesti dia kena mengiyakan. Tapi kata-kata macam tu tidak menjadikan macam Habibullah kau berdusta, tak. Kan macam tu. Pasal benda tu actually kalau anda kata-kata manusia ni, yalah, hati dia tak sama. Sebab wanita isteri kata pada suami, suami kata pada isteri tadi masih preserve. Tidak, Nabi kata aku kira pembohongan. Tapi lah pengkhianatan je lah. Kalau kita khianat, kata tipu, bohong, curi duit lelaki ke, tak macam ni kan, benda-benda yang ditanya bohong terus, tak boleh juga. Tapi yang dalam masalah menjaga hubungan tadi, awak pandang perempuan tu ke? Tak ada. Dia kata ya. Kan, muka saya kedut ke? Tanya, kedut tak? Janganlah cakap macam betul lah kedut, banyak dah pigmentation pada muka awak. Masalah nanti kan, tak pasal-pasal je ni kan. Jadi benda tadi tak mengapa lelaki dia kata awak lah perempuan paling cantik di dunia, walaupun bukan. Tahu? Itu kata-kata lelaki pada isteri suami tak dikirakan bohongan. Dan terakhir, kata-kata seorang yang mendamaikan antara orang yang bertelagah. 2 orang bertelagah, kan, kita bercakap tapi kita jumpa yang ni, kita kata yang tu dia pergi salam. Atau yang tu kata dia tipu, dia cakap apa benda aku. Tak ada. Pada orang tu cakap, kita Nabi kata ini aku tak kira pembohongan. Ini bukan panggil bohong sunat. Tak ada bohong sunat dalam Islam. Bohong sunat tak ada. Hatta Nabi SAW ni ketika berperangan, Nabi gunakan helah, tapi Nabi tak tipu. Bila orang tanya daripada mana, dia kata daripada air. Nabi tak kata datang tempat lain. Orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW ketika dalam peperangan tu, dia tanya, ada kabilah tu lintas, kan. Jadi Nabi tak nak dia orang tahu tersebar berita tentera Islam telah sampai. Bagi orang tanya daripada mana, Nabi kata daripada air. Daripada air. Tak bohong. Tapi orang tu kata lebih buruk lah kan. Tapi anyway, lafaz tersebut Nabi gunakan pasal tak nak menipu. Pembohongan dia tak berlaku. Dia pandai. Tapi dalam kata lain, dalam bentuk di peperangan, kata-kata isteri bersuami, kemudian dengan dalam tajuk mendamaikan 2 orang yang bertelagah,
Nabi kata aku tak kira ia sebagai pembohongan. Jadi itu yang kita kata konsep yang kena faham dari Islam ni. Tapi dalam tajuk lain, untuk jaga maruah kita sendiri sebagainya, dignity, ketinggian kita, pangkat kita, harta kita dan sebagainya, tak, berbohong haram. Berbohong adalah haram. Kalau contoh harta ketika mana dalam konsep jaga harta lah, harta milik kita tapi orang ambil, tapi kita minta bukti, kita tak ada. Kita tak boleh buat fabricated bukti, tak boleh. Syahadah dan penipuan penyaksian dusta tak boleh, haram. Walaupun untuk menjaga hak kita, tak boleh. Pasal bohong ni adalah benda yang bahaya. Pasal dia adalah titik permulaan kepada kemunafikan. Dan bahkan bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata berkenaan ayatul munafik salas, tanda orang munafik itu 3. Adapun Nabi kata salasun man kunna fihi, atau arba'un man kunna fihi, ada 4 perkara atau 4 sifat atau 3 sifat. Man kunna fihi, barang siapa dalam diri dia ada 3 sifat, ada 4 sifat tadi, kana munafiqan khalisan, dia ada munafik yang tulen, pure munafik. Tapi man kan fihi khisatun minhunna, barang siapa dalam diri ada salah satu sifat 4 atau 3 tadi, kana fihi khisatun min nifaq, dan maka dalam diri ini ada sifat kemunafikan, hatta yada'ah, sehingga dia tinggalkan perbuatan berkenaan. The first thing yang berlaku adalah idza haddatsa kadzaba. Idza haddatsa kadzaba, dia bercakap dia berbohong. Itu adalah benda paling besar. So kenapa kita kata untuk orang-orang berkenaan diberikan azab pedih? Kerana mereka ni berbohong, dan berbohong ni adalah benda yang paling besar. Tak dibenarkan sekali dalam Islam. Tak ada kita kata kita nak menang, kita berdipu. Sebab kenapa kita kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, kita tak pernah memfabricated hadis untuk memenangkan mazhab ataupun pegangan kita. Apa ada kita sebut, apa sahih Nabi kita nyatakan. Walaupun kadang-kadang lafaz tadi macam tak menyokong pendapat kita. Faham tak? Dalam Islam ni kita ada kerja menipu matlamat menghalalkan cara, tak ada. Dalam Islam tak ada. Kan, kita nak jatuhkan orang berkenaan, kita tipu hutang ke belakang dia ke, kita atau kita melampau, kita bermusuh dengan orang melampau. Dia actually benda tadi dalam Islam tidak dibenarkan langsung. Faham Jadi kita kata itu sebab dia. Baik, sambung lagi. Mana masih lagi ayat berkenaan berterusan menceritakan tentang sifat pasal munafik ni. Pasal mungkin orang beriman disebut dalam 4 ayat, 5 ayat. Kemudian orang-orang kafir sebut dalam 2 ayat. Tapi orang munafik sampai ke 20 ni cerita tentang mereka je. Sampai ke 20 ni, start daripada ayat ke 7, 8, 9, 10 ni sampai ke atas ni semua tentang mereka, tentang orang munafik. Kenapa? Sebab bahaya mereka ni dahsyat. Dalam barisan umat Islam, wujudnya mereka ni membahayakan. Wujudnya mereka ni adalah perkara yang membahayakan. Sambung Tidak terhenti mereka ini pada batasan berbohong dan memperdaya. Tak cukup dengan dia nak cuba tipu Allah, tipu orang beriman. Tak cukup dengan mereka berbohong, bahkan mereka tambahkan kepada itu kebodohan dan juga membolehkan kerosakan. Kenapa? Sifat bodoh dan juga sifat membolehkan kerosakan. Mana apabila mereka dinasihati oleh seorang penasihat agar jangan mereka buat kerosakan di muka bumi dengan kekufuran, kemaksiatan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, kan, jangan buat kerosakan di muka bumi. Jangan ada-adakan kerosakan dan kekufuran, kemaksiatan dan melemparkan kesamaran. Contoh macam dia lemparkan doubt, macam mempersoalkan, kalau benda macam ni apa akan jadi? Kenapa macam ni? Dia bukan masalah akademik. Not about akademik punya fahaman. Kita kena faham kemunafikan ni kadang-kadang dia datangkan benda tadi saja je, just throw dia kata lemparkan benda berkenaan, kemudian tengok apa jadi. Dia suka tengok orang belaga. Dan dia nampak tertinggal. Okey, dia macam dulu yang itu sebab kenapa zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila seorang lelaki nama dia Subair. Ni kisah ni sebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan lain-lain. Dia terang dia salah, dia terangkan tentang sifat ni. Itu seorang lelaki nama dia Subair. Subair ini dia kerja dia, kita tahu apa dalam hati dia, tapi tahu perangai dia buat apa. Dia jumpa orang, dia tanya, dia sebut Muslim. Dia kata Muslim. Dia pun baca wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Kawan tu tak boleh jawab lah. Kalau kita pun saya tanya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tak boleh jawab. Ibu sebagai ustaz pun tak boleh jawab. Pasal actually bukannya pasal benda tu tak diketahui dalam bahasa Arab. Diketahui, tapi masalahnya diletakkan ke mana? Ada kata angin bertiup, ada kata kuda berlari dalam jihad, ada kata para malaikat. So actually meaning tadi, actually Allah Ta'ala bersumpah dengan apa dia nak. Mungkin benda tu nampak dalam mata kita, mungkin tak nampak langsung. Tapi planet atas tu kan, tak mana pergi duduknya, Allah Ta'ala wan najmi, demi bintang Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Kan, mana hakikat bintang tu duduk mana sebagainya, Allah Ta'ala bersumpah dengan benda berkenaan, tu hak dia. Nak bersumpah dengan manusia ke boleh, itu hak dia. Tapi kita hanya boleh sumpah dengan nama Allah Ta'ala. So dalam konsep ni, bila Allah Ta'ala sumpah dengan satu benda, kita tak faham pun, kita kena terima. Pasal sebenarnya memang dalam Quran Karim, bila datang sumpah tadi, sumpah tu apa pengertian dia, apa benda yang disumpahkan tu, kita tahu pun tak apa. Contoh, bila kata wal asr, okey, demi masa atau demi waktu asar, which one is it? Kita tak ada clarification. Nabi tak kata wal asri masa, Nabi tak kata waktu asri, waktu asar.
Tapi sebenarnya manusia ni bila dengar, bila ada sumpah tu, Allah Ta'ala bukan nak sumpah saja. Maksudnya kita dah, demi Allah. Tunggu, apa? Demi Allah. Apa? Demi Allah. Apa? Kan orang mesti jawab soalan tu. Lepas sumpah, nak apa? Kamu sumpah pasal apa? Demi Allah. Kena sebut. Jadi Allah Ta'ala bila bersumpah untuk emphasize tu perkara, dia sumpah dengan apa benda dekat dunia ni, dan kemudian lepas tu dia sebut innal insan, sungguh manusia, demi masa. Yang penting kat atas kita tu yang lepas tu. Sumpah tu tak penting. Tak tahu pun tak apa. Tak ada anda terkeluar daripada Islam. Tak tahu asal ke waktu ataupun masa. Jumpa orang kan. Jadi subhan ni kerja di situ. Jumpa orang. Lepas tu dia datang jumpa, dia kata Muhammad dengan Isa, siapa lagi utama? Orang jawab Muhammad SAW lah. Kan? Tapi kenapa nanti Isa yang datang balik? Kenapa bukan Muhammad? Orang mana tahu jawapan kan? Orang pendiam, terdiam, dia kata apa Islam apa kamu ni, tak tahu benda. Jadi bila dia putusan buat macam ni, in the end Umar buat apa? Umar bin Khattab anhu bila diadukan kepada dia pasal orang ni pada zaman dia memerintah, Umar doa, Allahumma makinni minhu, ya Allah bagilah aku dapat jumpa dia. Umar minta. Pada satu hari tengah bagi makan, orang biasa kan khalifah bagi makan, letak makan, tiba-tiba dia angkat tangan, ya Amirul Mukminin wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata ni daudaknya. Dia ambil kayu, lepuk orang tu. Lekang, dia pukul. Dia pukul ke orang tu, kata udahlah Umar, bunuh sajalah, sakit badan aku, dan sebagainya. Maksud dia tak tahan kan. Lepas tu Umar berhenti pukul, dan Umar bagi arahan, Umar buang daripada daerah. Dia Umar kata bagi orang di kawasan perkenaan, jangan bercakap dengan dia sehingga dia ubah perangai. Dan akhirnya ubah perangai. Jadi itu didikan Umar buat pada orang yang suka apa? Kenapa tak boleh? Kenapa? Dia macam doubt tu kan, dia mainkan. Pasal orang itu sebab benda ni tadi menimbulkan fitnah. Persoalan-persoalan pelik-pelik saja ditimbulkan untuk melaga-lagakan umat Islam. Dia tengok apa jadi. Macam dulu jadi kes kan, macam apa saya ingat isu STS. Dia cerita berkenaan dengan macam tengokkan perangai orang ni yang suka buat kerja ni. Dia jumpa Syekh A, dia belajar dua kampung. Kampung A, kampung B. Dia pergi kampung A, dia jumpa Syekh tu. Syekh tu mengajar, dia kata, "Syekh." Lepas Syekh tu mengajar tajuk lain. "Syekh, ni keluar tajuk sikit." Apa benda? "Anjing Ashabul Kahfi warna apa?" Tak ada main tau. Yang Syekh ni pula dah rasa bijak pun, dia pun cakap lah, warna hitam. Jadi kisah warna hitam ni, dia tak diam situ. Dia ambil kisah ni, dia pergi kampung A, kampung B. Di kampung B ada seorang Syekh lagi mengajar. Syekh ni mengajar, tajuk lain juga. Lepas tu Pak Kelas dia angkat tangan, "Syekh, minta maaf tanya luar tajuk. Anjing Ashabul Kahfi apa ni, warna apa?" Kawan ni kata putih. Bila kawan ni kata putih, dia kata, tapi Syekh kampung A kata hitam. Oh tak, dia kerja dia laga kan. Kemudian bila orang tu pun, mana boleh, ya Syekh kan, mana siapa nak tunduk dengan orang. Syekh, mana boleh apa ni, salah tu, putih warna dia. Mana silap. Lepas tu dia ambil kisah ni, dia pergi sana pula, dia bantai balik. Kerja dia nak tengok apa jadi je. Last dua kampung dia bergaduh. Sebab apa? Sebab kes anjing Ashabul Kahfi hitam ke putih. Tak serius. Jadi lawak cerita tu. Tapi pengajaran dia macam benda ni, kita kata melemparkan apa, throwing something dalam masyarakat dengan persoalan yang pelik-pelik ni bahaya. Tapi kerja orang munafik macam itulah. Dia masuk tengah-tengah, kalau kita ni dah betul, kenapa tak menang? Kalau kita ni sekian, kenapa balik-balik ada orang mati? Kalau dia keep on throwing apa doubt di tengah-tengah masyarakat. Dan ini bahaya. Paling bahaya kita sebenarnya. Itu sebab Allah Ta'ala letakkan dalam apa kita macam kita sebut itu, tu 30 surah Madaniyah, 17 ada kisah berkenaan orang munafik. Start daripada Al-Baqarah sampai yang terakhir At-Taubah, menceritakan perangai mereka, sifat mereka, pasal bahaya. Golongan ni kita kata macam-macam rupa dia. Rupa dia macam-macam, pakai serban ada, tak pakai serban ada, pakai kot, pakai tie, kan, cakap orang putih, cakap Arab, macam-macam jenis. Percayalah cakap saya. Pasal memang golongan ni kita kata wujud. Bukan macam baru ni kan, penggulingan yang berlaku di Mesir. Yang menggulingkan sebenarnya yang keluar apa tunjuk perasaan 30 Jun tu. Kalau baca dia orang cakap apa? Dia orang kata-kata yang dia orang keluarkan, ni surat khabar keluarkan. Ada beberapa orang dia punya dipanggil sebagai ketua lah, yang terlibat dalam buat tunjuk perasaan hari berkenaan. Yang sampai last sekali yang jatuhkan apa? Tentera kan. Okey. Dia kata apa tau? Antara kata-kata yang keluar adalah nama-nama diorang ada. Okey. Ni kata apa? Okey, seorang tu nama apa, dia kata apa? Ni WhatsApp dia dalam bahasa Arab. Surat khabar bahasa Arab. Dia kata, okey, orang yang penyeru kepada tunjuk perasaan 30 Jun berkata, okey, seorang A, Syafiq.
Dia kata selepas 36 kita akan benarkan untuk menghukum kita sebarang hukum Islam. Actually orang ni orang berlaku Muslim ni masalahnya. Dia asing, dia Muslim. Tapi dia kata tak boleh. Atau Al-Baradai dia kata lan yurhibana al-hadis an akhlak, tidak akan menggerunkan lagi kita sebarang kata-kata mengenai akhlak. Pasal actually dalam undang-undang barat, dia orang mengasingkan masalah morality dan juga masalah jenayah. Dalam Islam kita masalah morality dan jenayah itu adalah benda sama. Pasal Allah Taala menentukan moral tertentu yang tak dibenarkan daripada masyarakat, maka tak boleh kita tidak. Tapi golongan ni dia try, dia cuba memang suruh. Dia letakkan. Yang saya kata apa? Yang seorang ni nama pelik lah, Michael Nabil ni pastilah Kristian, kan? Sanuskitu syar'iyyata walan tahkumuna syariah. Kita akan jatuhkan syariat dan tak perlu menghukum kita sebarang syariat, dia kata. Lepas tu dia kata George Ishaq ni Kristian juga ni lah. 36. Ia adalah huwa yaumu intihai Islam. Ia adalah hari penamat bagi Islam. Actually kata-kata ni satu persatu kita baca, sebahagian mereka ni adalah orang-orang yang separuh tu Muslim. Tapi bercakap macam tu, dia lemparkan, dia campakkan kata-kata macam tu. Bahaya, memang bahaya. Jadi benda tadi kita kata bila orang Muslim bercakap macam tu, so apa jadi? Cenderung golongan anti hadis kan, yang bercakap tadi separuh tu ia asalnya benda tu daripada orientalis, bukan daripada Muslim. Tapi datang seorang, ambil seorang Rashad Khalifah, ambil seorang mengaku Muslim, dia pernah ada sijil Azhar, sijil daripada Azhar, ditarik balik sijil dia. Mana bayangkan keluar daripada universiti Islam tu jadi macam tu. Lepas tu dia bercakap, last sekali mengaku je Nabi. Mana benda macam ni kita kata rentetan dia sikit tu bahaya. Sebab kenapa golongan ni dia dengan perangai mereka bukan hanya setakat bila kita tegur mereka tu mana ada dia kata dekat sini kata apabila mereka nasihatkan oleh seorang penasihat agar jangan buat kerosakan yang mengumumkan kekufuran, kemaksiatan dan melemparkan kesamaran. Don't throw any doubt ataupun benda-benda yang meragu-ragukan orang ramai. Mereka bersungguh dalam menafikan berbuat kerosakan daripada diri mereka dan melingkungkan diri mereka dalam berbuat kebaikan. Dia kata, kami ni buat baik je. Innama nahnu muslihun. Kami buat baik je. Kami nakkan keadilan. Kami nakkan supaya manusia ni semua sama. So, tak ada orang sekian. Macam separuh mereka berkata, dia kata, Islam untuk semua. The wording is true. Tapi apa tahu? Ketika penjelasan tu salah. Sebab apa? Bila penjelasan, Islam untuk semua, anda layak untuk bercakap tentang Islam. Tetapi anda mesti jadi ahlinya. Kalau Islam itu merujuk pada Quran dan Sunnah. Bahasa Arab tahu wa mahum saja. Macam mana boleh? Dia tanya, bahasa Arab tahu? Tahu. Apa? Wa huma hum. Lepas tu, saya rasa tafsiran Quran ni salah ni. How can? Betul Islam milik semua. Tapi apa? Dalam menjelaskan Islam, ahlinya saja yang layak. Sebab apa kita kata bukannya kita boleh masukkan dalam Islam ni, ini pemikiran yang kita ada. Ini bahaya dia yang berlaku. Pasal masyarakat kita ni kata macam openness ni. Open betul, tapi limitation. Dia kena ada kaedah. Macam bila kita kata pada seorang tu, dia kata, saya pernah tegur seorang. Saya kata dengan dia tafsiran Al-Quran berkenaan dengan surah Az-Zumar. Ayat berkenaan fitratullah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang tulus. Fitratullah, fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha, atau fitrahkan manusia di atasnya. Dia kata fitrah tu suara hati. Dia kata suara hati. Saya tanya dengan soalan, saya kata di mana tafsir kata suara hati? Saya tak tahu. Pasal kita kata bahagian Mu'tazilah sendiri pun, Zamakhsyari berfaham Mu'tazilah, dia kata fitratullah tu Islam. Semua para ulama ittifaq Islam. Pasal Allah sebut hadapkanlah wajahmu kepada agama yang tulus. Itu fitrah Allah. Maksudnya agama tu, bukannya kita kata suara hati. So dia kata apa dengan saya? Dia kata betul apa awak cakap tu betul, tapi ilmu Allah tu luas. Tahu luas. Mana kalau apa yang kita ni setitik saja, sekelumit saja ilmu Allah Ta'ala. Yang awak cakap tu sekelumit je. Yang luas lagi belakang tak tahu jumpa. Dia cakap yang tu. Betul pengertiannya. Dia baca Al-Quran, dia kata apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah kalau sekiranya lautan seluruhnya adalah tinta untuk kata-kata, untuk kalimat ilmu Tuhanku. La nafil bahru. Pasti akan habis lautan ni qabla an tanfada kalimat rabbi. Sebelum habis tamatnya apa ilmu Tuhanku. Memang betul lah. Kata 7 laut pun dibawa pun takkan boleh ayat surah yang lain, ayat yang lainan beritahu penjelasan yang sama. 7 lautan pun takkan boleh menulis semua sekali ilmu Allah Ta'ala. Tetapi dia ada kaedah. Bukan main terjah je, terjun je saya kan. Saya tahu, saya sekian, saya nak terjemah Quran. Mana boleh? Pasal ikut tafsiran Quran kita belajar, kita boleh tahu itu Quran hadis, Quran dengan kata-kata para sahabat, Quran dengan tabi'in. Batu 5 berbahasa Arab. Pasal 4 yang pertama ni istilah syarak dipanggil. Yang ini istilah bahasa. Kan saya terangkan itu, kita belajar berkenaan apa? Orang Melayu kita suka apa? Bila orang fitnah dia,
Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sedang kan? Okey, ayat yang itu. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat balik ayat tersebut kan, bila datang dalam Al-Quran Al-Karim, dia bukan bererti macam tu, pasal bahkan ayat tersebut datang dalam masalah kita, apa, jihad. Kes dia sebab apa? Okey, kalau kita tengok ayat dalam ayat yang datang berkenaan al-fitnatu asyaddu minal qatl, lu baca semua. Jangan baca ayat tu je. Kalau tidak fitnah ikut bahasa Melayu kita, fitnah lah, tuduh orang tanpa bukti. Tapi bila Allah Ta'ala terangkan dalam Quran tentang tajuk berkenaan dalam suratul Baqarah, ayat berkenaan dengan lepas ni syahrul Ramadan. Sini. Surah Al-Baqarah ayat 191. 189 Allah Ta'ala ceritakan berkenaan ahillah, bulan-bulan. Yang Allah Ta'ala letakkan bulan ni, ada bulan ini, bulan itu, bulan ini dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala letakkan bulan? Supaya dia jadi kiraan untuk manusia, bagi timing dia nak bayar hutang dan sebagainya, atau untuk tempoh kahwin ke, dan juga apa, haji, menunaikan haji sebagainya. Apa tu Allah Ta'ala terangkan tambah-tambah. Lepas tu dalam ayat ke 190 Allah Ta'ala kata waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu, dan perangilah orang-orang di jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang memerangi kamu dan kamu melampau. Innallaha SWT la yuhibbul mu'tadin, tak suka orang yang melampau. Kan? Waqtuluhum, dan perangi mereka. Haitsu sakituhum, di mana kamu temui mereka. Wa akhrijuhum, dan halau mereka. Min haitsu akhrijuhum, daripada sebagaimana mereka halau kamu. Betul? Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan juga apa? Okey, fikir nampak tak? Okey, tiba-tiba orang kita fitnatu asyaddu minal qatl. Mana boleh? Pasal fitnah itu apa? Syirik, kufur. Sebab dalam tajuk ni musyrikin dia marah sebab apa? Orang Islam pernah jadi satu keadaan berperang dengan mereka dalam bulan haram. Saudara marah, orang kata apa ni bulan haram. Kan tu sebab orang kata mana maksud dia apa, perangi mereka dalam hatta di tanah haram, ke kawasan tanah haram sekalipun, kalau mereka serang kamu serang. Tahu orang kata wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kamu perangi mereka sehingga mereka perangi kamu. Tapi yang kita start, maksud dia maksud dia kalau dia kata benda tu apa, bagi mereka patutnya kononnya umat Islam ni kena tindih, sabar je. Jangan lawan. Kalau lawan tu berperang kan tak elok. Berperang dalam bulan haram dia kata. Tapi bila umat Islam serang mereka bulan haram, jadi kes sekali tu, maka mereka tak puas hati dan mereka kata teruk dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala jawab tu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan juga apa? Fitnah itu apa? Syirik itu, kufur itu lebih besar daripada apa? Pembunuhan. Memang betul di hari akhirat nanti pembunuhan boleh diampunkan lagi. Tapi apa? Orang-orang yang syirik takkan lepas daripada neraka Allah Ta'ala. Sebab kena faham, kena bezakan kat sini. Itu sebab kenapa kita kata apa? Istilah bahasa, istilah syarak. Istilah bahasa tu nombor 5. Istilah syarak ni, Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in yang belajar dengan sahabat, mereka ni kita kedepankan dahulu. Sebab apa? Yang ini nombor 5. Ikut baca kita punya, memang salah. Siap lah. Memang akan salah. Baca-baca Al-Quran, fitnah itu lebih bahaya membunuh. Kita baca ayat ni. Banyak berlaku. Dan dalam mukadimah tafsir kita bincangkan dahulu pun berlaku tentang perkara ni. So secara tak langsung kita kata kadang-kadang zaman kita sekarang ni orang nak keterbukaan dalam menafsirkan Quran. Dia kata Quran ni patut difahami semua. Betul, tapi anda kena belajar. Bukan maksud anda tunggu macam baca bahasa Inggeris tapi salah faham. Kemudian kita dibetulkan dengan teks Arab, kita nak bengkok. Kita kata macam, tapi yang terangkan ni profesor juga. Kita hujah dengan itu. Yang kawan ni bawa hadis 10 hadis, kata meaning itu salah. Ini hadis dia 1, 2, 3, 4, 5. Datang dia kata tapi ini profesor. Dia panggil macam tu. Mana boleh dalam Islam macam tu cara dia. Kita kan berhujah menggunakan manusia, kita berhujah menggunakan nas, dalil. Sebab kenapa kita kata dalam perkara ni, golongan kita zaman kita sekarang ni, yang dia bila dia buat benda berkenaan, tapi dia kata apa? Inna ma nahnu muslihun. Kami nak baik je. Kami nakkan keadilan untuk manusia. Kami nak Quran ni semua untuk semua. Ayat betul, tapi apa? Pengertian salah. Maksud dia bebas. Saya ingat ada satu dialog pada bahasa Inggeris ada seorang syekh tu. Dia budak-budak muda ni, depan-depan ni semua budak muda. So moderator tu dia persoal pada syekh ni. Kan dia kata Islam ni dia katakan milik semua, kenapa kena lingkungkan kepada ahli agama saja untuk tafsiran dia? Pasal Quran itu untuk difahami. So maksud dia untuk difahami, maksud dia semua orang boleh faham. Tapi kenapa dia letak kepada ustaz tu saja yang belajar kat tanah Arab je? Kenapa kena dia kita nak tanya? Kenapa kena dia saja kena tanya? Kan Quran ni milik semua. Macam tu. Lepas tu syekh tu jawab apa? Kalau kau rosak kereta dan sebagainya, kalau nak betulkan kereta kan, tak betul kereta ni, kau tanya siapa? Betul kau faham kereta ni ada minyak masuk, ada apa, exhaust keluar. Faham lah kan? Kan kata tu ada minyak hitam. Sebulan berapa bulat berapa ribu kali, ribu apa?
berapa ribu kilometer kena servis, tukar minyak hitam sebagainya, tukar filter, oil filter sebagainya. So apa kalau minyak tu nanti dah masuk air pakai, itu understanding yang am. Maksudnya minyak tu lama dipakai, dia akan jadi hilang dia punya kelikatan dia, dan juga dia tak lagi menjadi menghalang geseran. Itu kita boleh faham, tapi maksudnya secara general. Tapi yang betul-betul tahu adalah jurutera, mekanik. Kan contoh macam mana doktor, saya kata kalau doktor, kalau tentang kesihatan, yang layak bercakap siapa? Kesihatan ni milik semua. Semua orang nak sihat. Apa? Siapa kata sihat ni milik seorang? Tak ada semua kan? Tapi sekarang ni, bila kita nak bertanya tentang sistem tubuh badan manusia, kita tanya siapa? Doktor lah. Kenapa lingkung pada orang tertentu? Lepas sekarang ni macam kita kata, Islam tu, kita nak bercakap tentang Islam, dan Islam tu melingkumi pada Al-Quran dan hadis Nabi, atau tafsiran para ulama, atau kita tafsir dan merujuk pada kitab turas, dipanggil kita asal, yang mana menukil daripada para sahabat, tabi'in, golongan berkenaan. Mana kita kata tak boleh orang tu kata Islam milik semua, tapi tak merujuk kepada rujukan asal. Pasal mesti balik pada asal. Faham tak? Orang nak jadi lawyer pada mahkamah dunia kena belajar bahasa Perancis. Tahu tak? Tak tahu. Sebab apa? Sebab di Hague, Belanda tu, bila dia Belanda, tapi ketika pembahasan dalam mahkamah dunia international tu, dia akan cakap bahasa Perancis tau. Tahu tak kenapa? Sebab dia orang pakai undang-undang, the first one dia orang letakkan adalah berdasar pada kod Napoleon Code. Kod Napoleon punya kod tu dalam bahasa Perancis. Dengan sebab itu dia susunkan international law berdasar itu. Walaupun Napoleon ambil daripada ulama-ulama mazhab Maliki dekat Mesir. Anyway, pasal bahasa Perancis. Jadi maka sekarang siapa-siapa nak belajar undang-undang antarabangsa, sila ambil bahasa Perancis. Tak ada yang ada. Macam, tapi saya rasa anda tak pakai. Kan? Betul tak? Mana layaknya orang berkenaan untuk bercakap. Jadi, tapi walaupun begitu, golongan ni, dakwaan mereka nakkan persamaan. Macam ada kumpulan sistem Islam dilawan berkenaan dengan tajuk poligami, tolak berkenaan masalah pembebasan harta. Ini Allah yang nyatakan, bukan kita. Bukan para ulama keluarkan extend ini. Tak, bukan. Direct penjelasan daripada Allah Ta'ala tentang perkara berkenaan. Datang kita tanya, betul ya Allah benda berkian, tapi mazhab tapi banyak sangat. Kan? Mana betul? Ini firman Allah Ta'ala. Betul Allah Ta'ala kata, lidzakari mislu hazil unsayain, untuk lelaki seperti habuan dua orang perempuan. Tapi dia kata tapi. Betul, tapi hadis ni sahih, tapi memang para ulama kata tapi. Kenapa? Kan? Kenapa kita kata kita Muslim tapi tak ada tunduk? Kan bukan masalah lain. Macam kadang-kadang ada sebab tu kelakar juga. Bab zakat kan? Kita kata buat zakat, bayar zakat. Ya, tapi ustaz, kalau saya bayar nanti kan miskin. Tak ada pernah ada orang miskin bayar zakat. Tapi peliknya dia boleh datangkan idea. Dia sekesamaran. Kalau bayar betul habis harta dia. Dia cakap macam tu. Saya pandang dia kata masalah orang ni. Kan? Mana pernah? Nabi kata, mana qasamalu min sadaqah. Tak pernah kurang harta dengan sedekah. Ni pelik. Kita kata manusia ni dia cuba. Serta mereka pastikan perkara berkenaan dengan frasa kata nama. Pasal dia kata apa? Innama nahnu muslihun. Muslihun bukannya kata kerja. Dia adalah kata nama. Dan bila digunakan kata nama dalam perbuatan satu perkara. Contoh macam Allah kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang untuknya sebagai penjaga. The word hafizun bukan kata kerja, dia kata nama, kata sifat. Kata sifat ni dia bererti untuk ketetapan dan keteguhan. Maksudnya orang munafik tadi bila dikatakan la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslimun. Kami ni hanya orang-orang yang buat baik je. Orang-orang yang buat baik. Maksudnya kami bukan berbuat baik, kami orang-orang yang buat baik. Tetap pada diri kami sebagai sifat kami. Maksudnya dia letakkan bahawa diri mereka ni adalah baik. Maksudnya dia sukalah kata tak cepat kita tak naklah kata kita mengaku kita salah. Kita kata, tapi kita tahu sendiri bahawa sebenarnya benda tu kalau kesilapan datang, orang tegur, terimalah. Bila contoh tafsiran Al-Quran Karim, bila orang tegur, macam lah pakcik seorang tu, saya tegur dia kan. Saya kata dengan dia, mana tafsir para ulama? Dia dawan lagi. Hanya sekelumit daripada ilmu Allah Ta'ala, dia kata. Hanya sekelumit, yang lain lagi besar. Iyalah, tapi apa kaedah dia? Bukan main terjah saja. Pasal Islam ini ada kaedah dia, pemahaman dia, bukan main terjah. Macam orang nak belajar perubatan. Doktor nak jadi pakar bedah. Pakar bedah, dia boleh terus dia kecil tu ajar. Bawa dia sekolah rendah tu ajar. Dia belah katak, belah ni, lepas tu belah kucing, belah anjing, gitu. Tak, dia ada kena belajar. Even kalau tak, macam dalam sistem pendidikan yang ada, contoh macam seorang doktor yang nak jadi pakar, 7 tahun pertama tu dia kena belajar semua general. Dan maka general tadi termasuk bidang yang dia takkan bincang. Contohnya macam berkenaan embryologi.
Dia bukan jadi pakai ilmu janin pun. Embryologi dan embrio ni actually fasa bagi bayi tadi sebelum jadi fetus, sebelum jadi rupa manusia, sebelum hari 59. Hari ke-59. Maksudnya hari pertama sampai hari ke-59. Maksudnya hari tu je yang dibincangkan dalam ilmu embryologi. Lepas dia besar tu lantakkan, tak bincang dah. Lepas dia bincangkan apa? Pasal dia bincangkan cara tangan bila jadi, mata bila jadi, macam mana boleh cacat. Itu bincang dia. Itu kata embryologi. Tapi orang tu nak jadi contoh pakar sakit gigi ke dan sebagainya kan, atau jantung ke, atau otak ke, tetap kena belajar. Ilmu embryologi tadi ketika 7 tahun pertama dia belajar perubatan, dia wajib belajar. Soalan kita, kenapa buat macam tu? Kan tak payah belajar terus terjah je, tengok jantung je kerja, tak tengok benda lain. Tak boleh. Dia kena belajar semua sekali. Itu cara kita kata sistem yang ada. Macam maksud kita kata dalam pemahaman Al-Quran Karim atau hadis Nabi pun kena ikut dia punya sistem. Bukannya kita main terjah, kita kata saya pandai bahasa Inggeris, saya boleh buka kamus macam-macam, ataupun saya tahu bahasa Arab, saya tahu huwa-huwa, mengerti guna kamus Marbawi, kaedah Marbawi tu, saya boleh dah terjemah Al-Quran. Jangan pasal anda tidak layak lagi. Pasal apa? Pasal kita kata kelayakan tadi ada berlaku bila anda tahu. Anda tidak tahu anda layak ke tidak sebenarnya. Ini kalau poyo perasaan tu lain ceritalah. Kan? Itu benda tu salah, kita kena faham betul. Pasal orang ni boleh mengaku apa saja, boleh berniat apa saja, tapi apa? Kedudukan dia bersilap tadi, dia kena belajar. Dia bukan tak boleh kata-kata apa mudah-mudah saja memudah-mudahkan agama ni. Dia kata apa? Mana digunakan frasa kata nama yang menunjukkan kepada ketetapan dan keteguhan. Berfirman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Adakah orang yang diperelokkan untuk dia amal? Maksudnya dia nampak amalan tu buruk, tapi dia nampak bagus. Oleh siapa? Siapa yang perhiaskan? Syaitan perhiaskan. Wa fara'ahu hasana, maka dilihat benda tu adalah baik. Dia akan kadang-kadang bermati-matian dia nakkan benda berkenaan. Kan memperjuangkan contohnya apa? Hak asasi wanita dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan hak asasi wanita yang diperjuangkan. Macam orang yang perjuangkan berkenaan apa? Berkenaan dengan hak asasi manusia. Bukan hak asasi manusia sebenarnya. Dia cuma nak menentang dengan agama. Tak ada kerja lain, tak ada kerja lain. Baik. Tetapi Al-Quran Karim telah membalas kepada mereka dan mensabitkan pembohongan mereka dan menyokong bahawa mereka lah orang yang berkerosakan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, ketahuilah, ala innahum, mereka humul mufsidun. Dia ciri inna tu dah kuat dah, hum tambah lagi, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, ala itu satu emphasize. Kata innahum, mereka humul mufsidun, mereka lah al-mufsidun, orang yang berkerosakan. Dan melingkungkan kepadanya kerosakan tadi, melingkungkannya kerosakan itu kepada mereka. Namun itu tidak mereka tak sedari. Tapi mereka tidak sedari. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, mereka tidak sedari. Walaupun kesannya adalah nyata kesan dia. Apa kata-kata mereka atau perbuatan mereka ni, yang munafik ni, dia cakap dan tu kesan dia besar. Nampak dalam mata dia apa jadi. Pertelingkahan ummah berkenaan antara tertentu. Macam dulu ada siapa entah. Tapi dia ni tricky sikit lah. Kita tak tahu apa dalam hati dia. Cuma anyway, wording yang dikeluarkan, contoh macam tak ada siksaan kubur. Dia jadi ketika dia keluarkan tajuk tu, dia tak ni pun. Ujung tu dia kata, namun begitu yang benarnya adalah sekian. Tapi tajuk title tu, betul? Islam membolehkan tukar jantina. Betul tu. Majalah Tamadun Al-Islam tu ada. Majalah tu juga dia. Kemati dah majalah tu. Habis kan? Tamadun Tamadun kat Islam. Keluar macam tu. Islam membolehkan tukar jantina. Bila baca balik apa dia tulis, memang tak ada ni pun. Benda-benda macam ni kita kata yang kita apa? Dia lemparkan benda, tengok orang jadi apa? Orang bertelaga, lompat-lompat, gaduh-gaduh. Semua orang akan bercakap, tapi semua sekali apa? Semua sekali bercakap tanpa ilmu. Semua cakap tanpa ilmu. Dia seronok benda berkenaan. Lepas tu campak lagi. Lepas tu ada orang yang kadang separuh tu tak belajar pun berkenaan dengan nas dan juga apa nas-nas Islam ni atau rujukan Islam. Dia dengar tapi orang tu kata betul lah. I check dalam Wikipedia. There's something there. Dia apa, ustaz Wikipedia, ustazah Google, dia pergi. Kan? Macam-macam dia macam ni. Internet tu menjadi rujukan dia. Bahkan internet dia tak ada bertanggungjawab berkaitan dengan apa dia tulis. Nobody is actually responsible. Kan dia letak nama, nickname. Kan apa benda tak? Batu arang. Tulis itu je. Tak tahu siapa. Kan dia bercakap macam-macam. Tu bahaya. Kan kita sebab kenapa kita kata apa? Inna hadzal ilm din. Mana benda kita ambil belajar ni, benda kita terima ni adalah agama. Jadi fanzur amman ta'khudha dinak. Mana tengok daripada siapa kau ambil agama kau. Mana jangan kita main terjah saja, tak boleh. Kan ni tapi rasa orang tu kata agaknya tak ada.
Doubt is actually dalam Islam ni tidak ada sangkaan-sangkaan. Bukannya itu tempat kerja kita. Dalam Islam ni kita kata kena kepastian, bukannya atas sangkaan ataupun benda-benda samar-samar. Okey. Namun itu tak disedari walaupun kesannya adalah nyata, dan itu adalah kerana kerosakan bertambah kuat pada panca indera mereka. Pasal apa? Pasal apa? Mereka tak sedar. Pasal kerosakan teruk sangat pada penglihatan mereka, pendengaran mereka, juga akal mereka. Sampaikan apa? Sampaikan membawa kepada kepincangan alat pengetahuan mereka, lalu mereka melihat kemungkaran itu adalah makruf. Nampak mungkar? Mungkar tu mungkar, tapi dia akan kata makruf. Sebab rosak dah dia punya apa? Tahap pemikiran dia. Akal dia sudah rosak. Itu kita kata bahayanya manusia ni bila dia terus tenggelam dan dia silap, dia tak nak terima teguran dan sebagainya. Ni satu contohlah macam orang-orang munafik, ditegur, diperingatkan, tapi mereka akan apa? Menganggap teguran tadi sebagai satu benda yang kritik dia saja. Dia akan kekal dengan keberkenaan, bukan dia muhasabah. Kita kalau kita silap, umat Islam diajarkan bila kita tersilap, Allah Ta'ala nyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila peringatan, kerana peringatan tu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maksud orang beriman tu akan dapat manfaat bila diperingatkan, dia akan rasa terima kasih, dia akan seronok. Tapi ada kata orang-orang munafik ni ada masalah perangai dia. Dia takkan mengaku dia salah. Dia takkan mengaku dia salah. Dia terus nak menang juga. Itu bahaya Yang sebab tu dia kata dia akan terus. Tapi dan bahkan last sekali bukannya pengakuan mulut tu hanya pengakuan mulut. Hati mereka pun tak menyedari benda berkenaan. Mereka tak sedar pun benda yang jahat atau silap mereka tadi sebagai benda yang salah. Pasal mereka merasakan ia adalah tak salah. Itu masalah kita bertekak dengan macam ni. Salah dah. Tak salah dia kata. Tak salah dia kata. Mana betul bagus dia kata. Elok je. Benda macam ni kita paling bahaya. Dia kalau kata orang tu dia buat salah, dia tahu benda tu salah dan dia kata saya bukan nak menang tapi saya tak boleh nak tinggalkan benda berkenaan. Tak apa. Maksud dia semua Allah ampunkan orang macam ni. Maksud dia rasa diri lemah tapi dia tahu benda tu salah dan dia tahu dia silap. Itu orang sedar diri. Yang tak sedar diri ni adalah orang yang dia buat salah, dia tak tahu salah, dia rasa benda tu betul. Tak tahu salah tu benda. Bila orang tegur, dia rasa benda tu betul. Memang bahaya. Mana sampai bila pun kita akan boleh tarik orang ni keluar daripada balik garisan berkenaan. Macam dikatakan oleh para ulama, ia sebab apa? Kerosakan panca indera mereka ataupun alat-alat pembelajaran mereka sampai mereka tak sedar benda tu salah. Mereka nampak benda tu baik, bagus. Alah macam orang edarkan ni lah, edarkan kondom dengan jarum suntikan untuk orang yang AIDS. Kan, untuk mengelakkan AIDS, edar kondom dan juga jarum suntikan. Maksud dia apa? Kan tak apa, maksud dia buat dosa terus tak apa. Tapi jaga-jaga jangan kena penyakit. Tu je. Kan? Mana boleh isap dadah terus tapi jangan kongsi jarum. Apa hal? Kan idea mana ni? Nampak tak dia ni? Macam sekarang saya sembang seorang Allah Taala. Dia kata apa? Ustaz dia kata, sebenarnya kita kena biarkan juga sebahagian maksiat ni dibuat gitu. Sebab sebab kalau kita larang, diorang buat juga. So, biarkan dia buat tapi dalam kawalan. Apa dengar ayat ni? Saya pandang muka dia kata gila kau. Dia kata macam lah, orang yang macam ni adalah orang yang macam tahu. Dia kata pada anak dia, arak ni haram. Dan peti ais letak 3 botol. Arak ni haram. Kan? Babi ni haram. Letak dalam peti ais. Yang itu anak dia kan. Dan zina tu haram. Letak seorang pelacur dalam rumah dia. Sewakan bilik. Seorang pelacur tu keluar orang sendiri kan pakai baju singkat, tak ada masalah. Tak ada hal. Haram. Zina tu haram. Tapi dia biarkan rumah dia ada tenant, dia sewakan. Atau anak lelaki dia pening kepala tak? Apa kata haram? Tapi depan mata aku minta benda ni. Tak, itu kita kata salah faham. Mana manusia, kita kata bapak yang tak pandai lah. Bapak tu, dia kata pada anak dia benda tu haram, tapi dia tak jauhkan anak dia. Dia biarkan benda tu dekat-dekat. Alasan dia kata apa? Dalam terkawal. Ini bahaya. Ini rosak. Tu sebab kita kata dalam hujah orang-orang yang kata apa? Maksiat ni biarkan tapi apa? Dalam kawalan. Biar jual, biar sekian, rumah urut dan sebagainya, tak apa, dalam kawalan. Bagi lesen. Siapa yang lesen kita tahu berapa orang dia punya pelayan. Yang tak bagi lesen, tak tahu. Itu haramnya. Yang haram tu yang bukannya haram tu haram. Haram sebab tak ada lesen. Tahu? Ini kita kata salah faham. Dalam Islam kita tak ada menghalalkan benda berkenaan dengan cara kononnya untuk kawalan. Tak. Konon untuk kawalan. Ni baru ni ada siapa apa? Saya tak suka orang ni. Dia dulu pernah pegang jawatan sebagai apa? Majlis Peguam punya ketua kot. Tak salah saya. Tapi dalam Dewan Negeri Selangor baru ni dia bercakap berkenaan masalah apa? Penjualan arak berleluasa. Dia kata sepatutnya 7-Eleven tak usah jual pasal benda tu jadi boleh dibeli oleh siapa saja. Dia patutnya benda tu dilimitkan, berbau busuk, kemudian apa kerajaan tempatan patut sekat ni. Walaupun dia ni saya menyampah pasal bab Islam ni dia akan dia actually agak bias, berat sebelah.
Kita bercakap tentang Islam, dia akan cuba supaya jatuhkan, supaya jangan Islam ni apa naik dan sebagainya. Tapi bila time dia sebut kebetulan lah baru ni, dia sebut berkenaan yang tadi tu, dia kata dia sokong. Pasal actually dalam masyarakat India contohnya, masalah arak ni teruk. Bukan sikit-sikit, teruk sungguh. Kan accident banyak kan kerana arak. Kemudian yang accident yang ada orang tu saya jumpa dulu, dia tak daftar anak dia. Daftar anak dia lahir, daftar nama salah anak-anak dia. Tapi dia tak pergi daftar tu, dia mabuk, dia sebut nama orang lain. Lepas tu bila anak nak kahwin, tak boleh kahwin. Rupanya orang India pun nak kahwin kena izin bapak. Lepas tu bila dia ulur kan, tak boleh kahwin. So anak tu nama lain dengan nama dia. Lepas tu 3 orang lagi anak dia tak daftar lagi. Tak daftar, lahir-lahir kat mana? Kat Sungai Buloh, tapi tak daftar lagi. Sebab apa? Sebab mabuk. Asyik mabuk je. Bagi mereka pun ini masalah. Tapi pasal tak? Macam didiamkan. Tak usah cerita. Jangan cakap tak elok. Kan? Tak jangan cakap tak elok. Diamkan. Itu masing-masing punya pendapat dia kata. Kebebasan bersuara kebebasan masing-masing. Salah. Pasal benda tu memang rosak, memang tak elok. Siapa pun, pusing mana pun takkan elok. So, tapi bagi orang-orang separuh kan, dia kata apa? Tak apa, benarkan dia apa? Dalam kawalan. Ini adalah idea yang datang mana? Idea ni datang mana? Mengajar kan maksud? Tak apa, biarkan. Kan, bunuh diri. Okey, bunuh diri. Nak bunuh diri boleh, tapi dengan kawalan. Tangan lu dan sana kan. Yang bunuh diri tempat menyusahkan orang. Contoh macam orang kat Jepun dia kata apa, kalau dia kata ada orang bunuh diri dekat landasan kereta api, keluarga dia akan disaman. Keluarga dia actually orang punya apa dia punya apa sistem pengangkutan efisien. Timing tu sharp. Datang orang terjun kat track tu, macam nak buat? Kan? Ada masalah. Jadi bila nak uruskan benda berkenaan, so keluarga si mati tu akan disaman. Siapa-siapa yang orang tu bunuh diri, keluarga dia akan saman. Tak pening kepala kan? So kes macam ni lah. Maksud dia kalau nak bunuh dia boleh, tapi janganlah bunuh di tempat yang public. Orang lah sedia. Itu idea yang salah. Maksudnya kita kata benda tu bukan cara Islam, bukan cara yang betul. Pasal Allah Ta'ala tak ajar kita untuk apa? Galakkan maksiat, tapi dalam kawalan. Haramkan terus. Haramkan terus, haram saja. Masalah kita kata kalau orang tu buat juga dan sebagainya, Allah Ta'ala Maha berkuasa berkenaan dengan masalah, menghukum dia. Bukan kerja kita. Tapi kita kena sebagai, macam betul lah bapak dan rumah, dia kata solat, anak dia tipu. Dah solat dah, dia basah-basah kepala, dia solat dah. Itu Allah Ta'ala tak takkan tanya kita, bukan anak-anak kita macam tu, tapi mengajarkan dia, memberitahu dia, kita bertanggungjawab. Bukan kita sedia environment yang bagus untuk dia dalam masalah pembesaran. Bukan masalah kita kata apa, dia tak patuh, lepas tu itu bukan kerja kita. Pasal bukan jamin. Pasal Allah Ta'ala berikan manusia ni, macam Nabi Nuh AS, Nabi Saleh dan sebagainya. Banyak para anbiya yang ahli keluarga mereka tak patuh cakap mereka pun. Kan, ada kufur pun ada. Tapi namun begitu, mereka ada para anbiya yang pastinya 3 anak beriman, 1 kufur. Maksudnya kufur tak dengan cakap tu je lah. Allah Ta'ala tak mengaibkan dia berkenaan perangai anak dia. Allah Ta'ala kata pada Nuh AS, bila anak dia kafir, dan surah Hud dipanggil anak dia naik kapal, anak dia yang kafir tadi tak jatuhkan dia kepada level yang silap. Tapi orang Melayu kita yang buat pasal, orang tu anak dia lah, dia lah. Kan, even saya dengar ada motivator, dia kata apa, kalau sekiranya anak masalah, maksud dia masalah tu mak bapak. La ilaha illallah syarikalah. Bukankah kita ni manusia ni diuji? Kan, uji. Maksudnya kita kali diuji dengan anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita dan sebagainya, keluarga kita, jiran kita. Maksud ujian yang Allah berikan bukan mestinya anda seorang yang tak bermasalah. Yang tu tak masalah juga. Takkan kita kata Nuh AS bermasalah masa anak dia kafir? Atau Nabi Ibrahim AS, bapak dia tak masuk Islam, dia masalah ke, problematik ke dia? Tak. Kan, actually tak pandai berdakwah. Tak. Kan? Kena faham macam tu. Pasal kita bukannya kerja kita mengubah hati manusia. Kerja kita menyampaikan, menegur, membuat sebab apa dalam usaha kita. Luar usaha kita serah pada Allah Ta'ala. Itu cara sebenar. Sebab kalau kita kata benda macam ni, kena perhatikan balik. Pasal kadang-kadang orang tu salah faham berkenaan dengan kata-kata. Dia cakap, tapi dia silap sikit pemahaman. Ada motivator saya dengar cakap yang tu. Kalau anak murid bermasalah, cikgu bermasalah. Dia cakap macam tu. Pasal cikgu nak rotan anak murid, sekarang tak boleh. Kan, budak tak dengar cakap. Ada budak kejar cikgu sampai guru besar nak pukul. Kan, tak ada haibah cikgu dah. Zaman dulu kita dengar cikgu masuk, kecut kan. Siapa yang hidup zaman berikutnya, tak ada rasa takut dengan cikgu. Pukul cikgu ada, tunggu lepas sekolah. Jagalah kau. Cikgu keluar takut-takut. Apa jadi kan? Apa jadi? Itu sistem ke cikgu tu yang masalah. Kan? Faham tak? Itu sistem, bukannya kita, bukan cikgu. Cikgu tak salah. Cikgu takkan kita kata cikgu tu tak pandai lagi sebab rasanya ada orang berjaya. La ilaha illallah. Itu salah. Bukan macam tu cara dia. Pasal kita kata sistem memain peranan, suasana environment memain peranan. Kita usahakan. Tapi dalam masa sama, kalau kita tak usahakan pula, kita tak betulkan sistem tadi, kemudian dari sistem yang betul, ada masalah juga. Maksudnya benda tu Allah Ta'ala nak berikan sebagai ujian. Itu je.
Faham tak? Masing-masing muhasabah diri masing-masing. Tapi bukannya kita kata merasakan benda yang baik itu, buruk itu baik untuk sengaja berikan kesan macam tadi. Macam itulah saya beri contoh tadi, edar kondom dengan sekian. Sebab apa? Nak kawalan, supaya jangan AIDS banyak sangat. Tu je cerita dia. Ini salah, salah faham. Katalah kalau orang tu dia ada perbezaan pendapat mengenai hukum, mengenai menjalankan kehidupan bagi orang Islam, dia berbeza pendapat. Lepas tu dia bergaduh, bertengkar ada orang. Kalau seorang ni dia ambil sikap, dia tak nak bertengkar, dia nak sabar je, dia ikut je. Dalam hati dia tak risau, tapi dia ikut je. Apa benda yang dimaksudkan tu? Kena tengok juga kalau berkaitan dengan akidah. Kan berkaitan dengan akidah akhlak, benda yang besar. Kan? Benda tu tak boleh. Actually benda tak boleh didiamkan. Contoh macam katakan lah, okey, mak dengan abah, suami isteri. Si ibu tu dia nak suruh anak dia masuk dah cantik. Bapak kata jangan. Lepas tu bapak tu kata tak nak gaduh, go with the flow. Tak boleh. Ini tak boleh. Kadang macam solat ni tarawih yang selalu orang cakap antara 8 dengan 20. Nak bertengkar. Itu actually masalah bertengkar ni ulama' ke juhala? Juhala. Kalau dia kata tu sebab kenapa? The first thing first, you kena consider the both side tadi yang nak bertekak tu, you consider yourself as an ulama, a scholar, or as tak ada knowledge langsung. Which one? Pasal kita kata orang nak bercakap, dia bukan masalah saya menangkan ustaz saya ini menangkan ustaz dia. Soalan sekarang anda tahu banyak mana? Bila kita kata benda macam tu, kita kata dalam contoh tadi 20 atau 8, itu tak sampai peringkat masalah kufur keluar daripada agama ke? Tak. Maka tak mungkar pun. Dan tak ada timbul. Ini kita bincang masalah mungkar. Macam contoh macam penyelesaian masalah AIDS. Apa penyelesaian dia? A kata haramkan perkara-perkara yang haram, B kata tak, kawal perkara-perkara haram. Bagi diorang buat perkara haram, tapi dalam kita punya pemerhatian, pengawasan. Faham? Tak ada beza ke? Tak ada sama kan benda berkenaan? Tak? Kadang-kadang kita berkenaan macam tadi, macam pencenggahan berkenaan masalah apa, sentuh batal ke tidak wudu. Tak ada hal. Kan yang bini kata sentuh tak batal pasal datang belajar Yasin Taklim. Yang lelaki kata batal. Lepas tu diorang macam you pegang air. Lepas tu ini kata boleh apa air? Pegang juga. Ini garut je. Kan macam tu tak ada benda pun. Kan? Tak ada benda. Tak ada ni sangat pun. Tak ada berkesan. Yang kita bincangkan sekarang ni benda yang kritikal. Berkaitan benda haram. Allah Ta'ala haramkan. Berkenaan contoh macam diorang kata kami nakkan keadilan, kebaikan. Tapi benarnya bukan kebaikan, bukan keadilan. Tapi mereka nampak macam baik. Kan from the wording tu keluar, kami nakkan keadilan bagi semua orang. Tapi masalahnya benda tu tak boleh berlaku dalam bentuk macam tu. Contoh macam kes apa, bila kita kata kebebasan bersuara, the wording is true, bebas semua orang bercakap. Tapi benda haram jangan cakap. Dalam Islam ada limitation. Anda adalah penumpang sahaja di alam ini. So Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan alam ni, dia ada hak untuk menentukan apa boleh apa tak boleh. Macam kita masuk hotel, kita bayar mahal 300, 400 apa satu bilik. Kan 5 star, 6 star punya hotel kan. Tapi anda terikat dengan apa undang dia. Dia tulis depan tu no durian allowed, jangan gatal bawa. Faham tak? Maksud dia itu cara kita sebagai penumpang. So, sekarang ni kita yang tumpang alam Allah Ta'ala. Limitation tadi berkenaan percakapan. Kita bukan bincang masalah kita kata benda menyakiti orang, menyakiti manusia. Ni kadang-kadang ada benda yang kita kata penyakitan hati pada orang tadi atas balasan macam ni. Rasulullah stop kan. Namun kita bila berlaku kadang-kadang sebab tu dalam diam kan. Bila aku contoh macam ketika Hudaibiyah kan, dia ada perjanjian Hudaibiyah. Sebelum perjanjian ditulis, musyrikin hantar wakil pertama bukannya Suhail bin Amr, seorang lagi. Dia yang seorang lagi ni datang, dia maki Rasulullah depan para sahabat. Sebab tu tengah dia maki-maki kan, Abu Bakar bercakap. Dia actually wording ni agak buruk. Wording dia berbunyi umsus bizra lata uzza kan. Actually Lata tu dianggap sebagai berhala perempuan. Jadi Abu Bakar kata pada lelaki berkenaan, tak ada terjemah. Kan terjemah kan buruk sikit bunyi dia. Actually umsus hisab bidra, kalimah tu kalimah berkaitan dengan apa, kemaluan wanita. Betul apa ni berhala tu punya inilah. Dia sebut depan Rasulullah SAW. Rasulullah kata, Abu Bakar cakap macam tu kenapa? Rasulullah diam kan. Ketika perbuatan berkenaan berlaku, Rasulullah diam kan. Dia cakap, ni dalam hadis Bukhari. Actually, tengok depan ni. Ni kadang-kadang kita kata benda tu salah kan. Tapi actually dalam Islam kita kata memang orang suruh bersabar. Tapi bila lelaki berkenaan, dia maki Rasulullah depan orang ramai kan. Contoh macam hadis Bukhari 2734.
Dia actually depan sikit. Kan ketika mana kat sini okey. Actually inilah dia kata sini dia kata apa? Lelaki tu datang, dia kata Budail, nama dia Budail. Budail nama dia. Nama dia Budail. Dia cakap, dia cakap dengan sahabat ni, betul dah sekali cakap tentang Rasulullah. Kan? Lepas tu dia kata apa? Dia kata sini dia kata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa min qauli li Budail. Faqala Urwah inda zalika ay Muhammad. Urwah nama dia kata Urwah. Dia kata inda zalika ay Muhammad, dia kata Muhammad, ara'aita in istasalta amra qaumik hal sami'ta bi ahadin min al-arab ijtahaka ahlahu qablaka wa in takun lil ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara aw syaban minan nas khaliqan ay yafirru wa yad'uka. Actually pasal dia kata je ni, kata Muhammad kau rasa macam mana? Pasal dia kata orang dulu actually normal bagi seorang bila dia sokong seseorang, tapi bila bahaya kena teruk pada dia orang, dia akan lari tinggalkan orang berkenaan, betul tak? Kan macam ni kan, saya sayang apa Perdana Menteri, lepas tu bila datang apa banjir lari lah. Maksudnya siapa yang kejar tunggu macam tuan, tak ada, betul tak? Kan Datuk Seri tak ada, orang akan lari. Bila sampai pada keluarga, orang ke depan keluarga dia dulu, lebih daripada orang yang memimpin dia. So, jadi dia kata dia rasakan tak lagi orang ni akan tinggalkan Rasulullah SAW. Bila cakap macam tu, faqala lahu Abu Bakar Siddiq berkata kepada dia, umsus bi bidra lata. Isablan kan itu. Anahnu nafirru anhu, dia kata, adakah kami akan lari tinggalkan baginda? Wa nad'u, dan biarkan dia? Okey. Faqala man dha? Siapa tu? Faqala Abu Bakar. Awak kata Abu Bakar, dia kata. Mana Abu Bakar jawab balik. Tapi ketika ni Ibn Hajar Asqalani, lafaz yang Abu Bakar bagi tu harsh, kasar. Seriously kasar. Memang kata-kata kita dalam inverted comma mencarut. Tapi oleh kerana benda tu berlaku macam tu kan, Nabi diam kan. Mana dengan sebab ni apa Ibn Hajar Asqalani kata apa? Berdasar pada hadis ni, orang-orang apa yang layak mendapat celaan yang tercela macam tu, maka layaklah untuk dia. Sebab Nabi diam kan. Pasal Nabi SAW bukan orang yang biasa membiarkan. Pasal Umar pernah sekali kan, ada seorang lelaki datang jumpa, Muhammad kan, mana dia hutang aku? Umar apa? Umar tolak orang tu. Umar kata munafik. Dia tarik pedang. Lepas tu Umar kata, Rasulullah kata pada Umar, wahai Umar, ini antara aku dengan dia, engkau tak boleh campur. Engkau patut cakap pada dia, mintalah baik-baik. Engkau cakap pada aku, cakaplah pada aku. Engkau patut cakap pada aku, bayarlah elok-elok. Engkau bukan kerja kau untuk masuk tengah-tengah. Engkau bukan hal kau, dia kata. Nabi tolak dia kat situ juga. Sampai kan Nabi suruh dia bawa lelaki tu untuk pergi ambil bayaran hutang yang Nabi ambil tu. Untuk Nabi ambil kan untuk diri Nabi. Pasal ni lelaki berkenaan Zaid bin Sa'nah. Dia actually pendeta Yahudi. Dia jumpa Rasulullah SAW, ketika jumpa Rasulullah, ada orang datang dari kampungan jauh minta bekalan bantuan makanan dan sebagainya. So Nabi kata Baitul Mal tak ada benda. Lepas tu dia kata Muhammad, kau nak tak? Aku bagi kau pinjam. Kau pinjam benda kau, betul kau bayar balik pada hari sekian, tempoh sekian. Rasulullah setuju. Lepas tu dia keluarkan barang makanan bagi pada orang yang minta tadi. So dia baliklah, tapi dia minta bila dia ambil sehari atau 2 hari sebelum daripada hari tunaikan hutang. Dia saja minta cepat. Dia nak test Nabi SAW. Nabi SAW ni makin dia tak tahu, makin dia lembut. Makin tak tahu, makin dia lembut. Kita makin tak tahu, makin kita garang. Kan, apa hal pula kan? Tak tahu dan kepala, ya ke tidak? Ya ke tidak dan kepala. Tapi dah lawan dulu. Nabi SAW bila dia tak tahu, dia akan makin lembut. Lepas tu bila lelaki tu datang, dia kata, Muhammad, kau ni Bani Abdul Muttalib ni. Dia bukan cakap Nabi, atuk Nabi masuk campur dalam kisah tu. Kan, kau ni Bani Abdul Muttalib ni mutil, kaum yang suka tangguh-tangguh bayar hutang. Dia cakap itu. Umar ambil peluang tarik pedang dah tak ni. Tapi nampak Rasulullah suruh Umar pergi ambil bagi pada dia dan tambah pula. Sebab apa? Sebab kau kasari dia. Bayar hutang dia, kemudian kau tambah, bukan riba. Atau sebab kau kasari dia, bayar tambah. Lepas tu lelaki tu kata, apa lebih ni? Mana Umar kena bawa dia untuk bawa pergi ke sana? Kalau kita jaga kau, kan, tak depan Rasulullah siap kau. Kan, dia tak, Umar diam, Umar tunggu, ikut. Jadi bila Umar tambah lebih, dia kata kenapa ni? Dia kata Rasulullah SAW kata aku lebihkan sebab aku kasar pada kau. Dia kata wahai Umar, kau kenal tak aku siapa? Dia kata tak kenal. Lepas tu bila dia kata tak kenal, Zaid bin Sa'nah kata akulah Zaid bin Sa'nah. Betul Umar kata rahib ni apa ni kan? Apa ni dia panggil apa? Pendeta. Hebru. Lepas tu bila cakap itu pendeta, dia kata ya. Dia kata aku dah test Muhammad ni, semua benda dia ada kecuali 2 perkara. Dan salah satu sifat yang dia test tu ni, bila makin tak tahu makin dia lembut. Makin tak tahu makin dia lembut.
Tapi bila Abu Bakar tadi buat kerja ketika Hudaybiyah tadi kan, Abu Bakar cakap itu kalau actually depan orang ramai untuk menjaga nama Islam, Nabi betul, "Hei Abu Bakar, pasal kau cakap macam tu?" Betul? Tapi Nabi diam, tak cakap apa. Sampai orang tu belah. Dan Nabi tak tegur pula lepas tu, jangan cakap lagi kali. Pun sama. Dengan sebab itu kita kata pasal penangguhan penjelasan daripada waktunya adalah tak boleh. Pasal ketika tu perlukan penjelasan perlu dibuat. Bukan tunggu 5 tahun kemudian, hari tu kan yang dulu kau cakap tu kan. Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah takkan buat macam tu. Rasulullah akan biasa kalau benda tu ditegur, time tu juga. Pasal amar ma'ruf nahi munkar, syarat dia antaranya adalah kena apa? Depan-depan waktu itu. Bukan besok, bukan lusa, bukan tulat tonggeng dan sebagainya. Hari tu juga. Itu nama amar ma'ruf nahi munkar. Bukannya kita kata nampak orang tu buat dan kita biarkan. So dalam tajuk itu, kadang-kadang benda tadi ikut daripada segi perlakuan pelaksanaan tak layak. Tapi dalam Islam kadang benda je layak dengan sebab macam tu. Bila orang yang dikenakan adalah Rasulullah SAW dimaki dan cerca, tapi bukanlah maksud dia tuan-tuan pergi masuk dalam internet, pergi mencarut. Kerja dia bukan kerja mencarut je. Tapi kisah dia, maksud dia kata-kata yang kasar, yang keras tadi boleh digunakan kepada orang-orang yang layak mendapatnya. Ini kata Ibnu Hajar Asqalani kata, jelaskan hadis ni. So konsep dia, maksud dia kadang-kadang benda tu ikut daripada kadar akal kita. Mungkin kita kata tak layak, tapi Islam kata layak-layaklah bila waktunya, bila masanya. Faham? Jadi kadang-kadang bukan yang maksud dia benda tu baik tadi atas dasar kita kata Islam milik semua. Itu kata bagus, tapi bukan dikehendaki dengannya wajah Allah. Dikehendaki dengannya fitnah di antara manusia. Bahaya Baik. Mana maksud dia orang ni nampak mungkar itu makruf. Paling susah nak terangkan. Baik, dia kata sambung lagi. Setelah mana orang-orang Islam menyuruh mereka agar berlepas dari merosakkan, kerosakan. Ini nasihat kepada golongan munafik ni. Orang-orang Islam menasihatkan mereka agar berhias dengan iman. Suruh mereka beriman pula. Dan suruh mereka jangan buat jahat, jangan buat salah. Suruh mereka berhias dengan iman. Dan itu adalah dengan mereka beriman satu keimanan seperti mana keimanan orang-orang yang benar, manusia yang benar. Beriman macam mana orang yang benar beriman. Pasal dia, yang kita tahu dalam contoh-contoh ni, kita nampak para sahabat Nabi SAW yang awal, yang mula-mula bersama Rasulullah SAW, masuk Islam awal, Islam mereka adalah benar. Rasulullah SAW, mereka bersama Rasulullah bukan kerana kesenangan. Memang susah, kan? Dibunuh, ditindas, ditekan sebagainya, macam Bilal bin Rabah. Kalau ikutkan dari segi masalah duit, tak dapat kaya pun ikut Islam. Dia biasa kita ikut satu benda kerana ada profit, ada keuntungan dan sebagainya, faedah. Tapi para sahabat ikut Rasulullah di awal Islam tu, memang mereka ini tidak dapat apa-apa. Hatta Allah sebut dalam surah Al-Hashr, Allah kata apa? Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mana harta rampasan perang yang bentuk faid yang dapat dirampas dari musuh tanpa sebarang peperangan, okey, ia adalah untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Yang mereka ni sifat mereka adalah alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang dihalau mereka, dikeluarkan mereka daripada harta mereka juga, dari rumah mereka dan juga tanah air mereka. Min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan mereka ni buat benda tadi kenapa? Mengharapkan kelebihan Allah Ta'ala juga keridhaan Allah Ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membantu Allah Ta'ala juga Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Allah Ta'ala tuju pada mereka ni sebagai orang yang paling benar. Sebab ada iman mereka. Jadi tak ada untung, tak ada benefit yang mereka dapat. Tak ada benefit mereka dapat. Cuma mereka actually macam Uthman bin Affan, kaya dah. So apa dia cari? Abu Bakar ada kedudukan. Apa dia cari? Hamzah, apa dia cari? Kan, Omar, apa dia cari? Apa cari dalam Islam ni? Kalau ikutkan kita kata nak benefit, separuh mereka tu kaya, berpengaruh, berkedudukan, tak perlukan kepada sekian. Yang orang-orang yang tertindas ni kan, kau nak kata bila ikut Rasulullah dia dapat bebas, tak juga pun. Ada separuh tu jadi masuk Islam, masih jadi hamba. Bukan masuk Rasulullah kata siapa masuk Islam aku bebaskan. Tak ada. Kan, dan banyak membebaskan para sahabat yang jadi hamba pada zaman Rasulullah di Mekah dulu ada Abu Bakar. Hatta Bilal bin Rabah dahulu dibebaskan oleh dia. Bilal bin Rabah dalam bawah milikan Umayyah bin Khalaf dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bebaskan dia. Mana maksud dia? Tapi dalam itu bukan janji Islam anda akan bebas. Maksud dia tak ada janji, tak ada benefit, just follow. So mereka benar. So dengan sebab itu kita kata dalam ayat ni kata wa idza qila lahum, bila dikata pada mereka ni aminu kama amanan nas, berimanlah kamu macam mana berimannya orang ramai. Itu maksud yang ramai tadi adalah orang-orang yang benar iman mereka di kalangan para sahabat yang muhajirin yang baru datang tu, yang memang sungguh-sungguh tinggalkan harta dan sebagainya, pergi Madinah. Separuh tu ada kebun, ada harta, ada tanah, ada unta di Mekah. Tak boleh ambil, ditinggalkan macam tu je. Sedang sepinggang musafir dengan berhijrah dengan Rasulullah SAW.
berhijrah, meninggalkan Madinah, Mekah pergi ke Madinah. Mana mereka tinggalkan harta purely kerana Allah Ta'ala, benar kerana Allah Ta'ala. Jadi kita disuruh supaya orang-orang ni, munafik ni, berimanlah macam mana berimani mereka. Qalu, mereka menjawab dalam keadaan mengingkari, adakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang lemah pendapat? Anu'minu kama amana sufaha, perlukah kami beriman macam berimannya orang-orang yang lemah? Dia punya pendapat dia, suara dia tak didengari, dia bukan orang yang tertinggi dalam kaum dia. Nampak tak? Pasal dia kata nampak orang-orang yang tinggalkan Mekah pergi ke Madinah dahulu kan macam terusir. So actually orang ni dia punya suara dia tak kuat di Mekah. So kenapa kami nak kena iman macam orang? Itu soalan dia. Dia kata macam tu. Dia kata orang lemah pendapat, tak ada ni, kedudukan tak tinggi kan, orang Mekah tak segan pun kan, nak kerja nak bunuh lagi, asalkan kena beriman macam dia. Macam apa? Macam Bilal bin Rabah, macam Ammar bin Yasir dan keluarga dia mati kena bunuh kan. Tak nak beriman macam dia. Dia sentiasa dia datangkan dengan doubt kan, takkanlah kita kena beriman macam tu. Sedangkan itulah iman yang sebenar. Kerana golongan yang awal, kita mencontohi golongan yang awal, yang mana orang-orang berkenaan dalam iman mereka tadi, yang macam saya sebut dalam Quran surah Baqarah, nanti kita akan sampai. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti mana berimannya kamu. Macam surah Al-Baqarah ayat yang dia juzuk dia okey. Tadi saya kurang faham kan. Okey. Atas sikit je. Okey. Dalam surah Baqarah ayat 137. Allah kata apa? Ni Allah tuju pada Bani Israel, pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah kata apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, dan jika mereka beriman seperti seperti apa yang kamu beriman. Kamu siapa ditunjuk kat sini? Para sahabat lah. Takkan tuju kepada orang-orang munafik. Kata dia tuju pada para sahabat Nabi SAW punya iman. Kalau mereka orang Yahudi Nasrani tadi beriman macam kamu, wahai para sahabat beriman, faqad ihtadaw, mereka telah dapat petunjuk. So petunjuk tu akan datang bila kita mengikuti cara yang sama. Sebab kenapa Allah Ta'ala berikan mereka ni Allah Ta'ala redha mereka dan siapa mengikuti mereka. Wa ta'ala tabahum bi ihsan. Allah sebut dalam Quran. So jadi sebab kenapa kita kata golongan yang disebut dalam surah dalam tajuk tadi, yang dikatakan amanan nas, orang-orang munafik kata anu'minu kama amana sufaha, orang-orang yang dimaksudkan tadi adalah apa? Para sahabat yang masuk Islam awal. Okey. So dia kata kata-kata mereka ini adalah adalah pada apa yang di antara mereka. Sebenarnya apa mereka cakap ni, mereka tak cakap di depan orang beriman. Tadi macam dikatakan tegur, waktu dia kata takkan kena beriman macam mana para sahabat macam Nuh, macam dia tunjuklah orang Nuh. Tak cakap. Dia sorok sama-sama mereka. Maksud dia kata-kata ini bukan kata-kata yang dilafazkan di mulut mereka di hadapan Rasulullah dan juga para sahabat yang lain, tapi dilafazkan sesama mereka, sama-sama munafik. Dia cakap anu'minu kama amana sufaha, ada kita kena beriman macam beriman orang bodoh. Dia kata orang yang lemah ingatan, lemah hafalan, lemah kedudukan dia. Tetapi Al-Quran mencatatkannya terhadap mereka serta memberitahu mereka bahawa mereka lah orang yang bodoh. Ala innahum, ketahuilah hai Muhammad, humul sufaha, mereka lah orang-orang yang bodoh. Bukan para sahabat yang beriman yang bodoh. Mereka lah orang yang bodoh. Mereka lah orang-orang yang lemah pendapatnya, lemah dia punya kedudukannya. Humul sufaha walakin la ya'lamun, tapi mereka tak tahu benda berkenaan. Kerana mereka lah orang yang bodoh pada hakikatnya dan melingkungkan kebodohan. Allah Ta'ala letakkan humus sufaha, mereka lah orang yang bodoh. Namun mereka tidak mengetahui hakikat kejahilan mereka. Mereka rasakan mereka tengah seronok, lupa bahawa sebenarnya dunia ini hanya sementara. Iman itu adalah benda yang utama. Kalau kata orang tu nak akan kebaikan dunia akhirat, iman itu adalah wajib. Untuk penerimaan amal, iman adalah wajib. Siapa yang tak ada iman, amal tertolak, takkan diterima amal dia, walau baik macam sekalipun. Tu kan ada orang hujah kita, dia kata umat Islam ni tak banyak contribution kepada alam dunia manusia ni. Mentol bukan dia buat, kereta bukan umat Islam buat dan sebagainya lah. Kalau orang hujah macam tu, jadi dia kata kenapa orang-orang kafir yang buat benda-benda ni tak dapat pahala? Hujah dia simple je. Kita cakap ni, nak terangkan balik orang. Kata tuan ada kilang. Oh kilang? Kilang. Kita ada kilang kuat kereta ke? Pro 2 kan? Kena Pro 2. Okey. Kilang buat kereta ni kan dia ada pekerja dia khas yang ada daftar dan sebagainya, dapat EPF. Lepas tu ada orang datang masuk kilang tu, dia tahu dah kilang tu bukan milik dia. Kan dia bukan tuan kilang. Dia masuk kilang tu, dia sapu sampah, dia alihkan besi, dia pegang mesin ni, dia pegang mesin itu. Lepas tu supervisor datang. Encik ni siapa? Asal pegang mesin ni? Kata saya lah, saya rakyat Malaysia. Tengok IC saya. Kan ni tanah Malaysia, so apa masalah dia? Tegur lagi, dia buat tak tahu. Tapi dia buat kerja. Macam-macam benda dia buat.
Cukup bulan, Tokek pada produk siapa Tokek? Tak tahu Tokek siapa? Mana tuan pensyarikat tadi keluar, kata tuan sendirilah, kata tuan syarikat tadi. Tuan-tuan datang situ nak bagi gaji. Orang yang tak dengar cakap supervisor tuan-tuan sekalian ni, tak daftar, tak tanya minta izin nak bekerja dan sebagainya, dia minta gaji. Saya dah sapu sampah selama 15 hari. Saya dah kemas meja sekian, saya kemas sekian, saya buat sekian. Pintu tu, 25 pintu tu saya buat. Tuan-tuan bayar tak gaji dia? Tak. Walaupun dia buat baik. Sebab apa? Sebab tak ada hubungan dia dengan tuan-tuan sekalian. Macam mana kita kata orang yang buat baik di dunia ni? Alam ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan semua sekali untuk di tangan kita, di sepanjang kita. Macam kita ada bekas kan, nak pecah, nak patahkan, itu atas kita. Bukit besar kita nak tarah kan, kita boleh guna jentolak, kita tarah. Tapi masalah sekarang yang dipersoal kepada kita, kita ada connection tak dengan Tuhan punya tempat ni? Kita cuit ini, cuit itu, bakar ini, makan ini. Soalan, ada connection tak? Kalau tak ada connection, apa pasal pula nak minta ganjaran? Tak ada hubungan pun. Mana tanya Allah, mana bayaran aku? Tak. Allah Ta'ala upfront. Semua kebaikan orang tu buat akan dibalas semestinya kat dunia. Mana orang-orang sebut, walaupun dia rasa diri dia macam bebas, merdeka, tapi dia sebenarnya dalam kebodohan. Sebab terputus. Mana tanpa iman, manusia tu akan tak ada link dengan Tuhan mencipta alam ni. Mana tu dengan manusia ni yang kita tahu, macam yang tak pernah persoalkan tentang ketuhanan, tak nak belajar, tak nak tahu siapa Tuhan, tak nak belajar, tak nak tahu. Kadang-kadang bahkan benda ni bahaya. Sebab apa? Sebab kita lah sekali kita tanpa pengenalan ni menyebabkan kita ni akan teruyang putus. Buat kenapa? Ustaz kata. Buat kenapa? Ustazah kata. Last sekali kita tahu sebenarnya kita buat ni kenapa. Kita sebenarnya patut everything kita buat. Bila kita melangkah ke, macam tu kita solat kan, angkat tangan ke, letak tangan, kita kata ini Allah Ta'ala perintahkan melalui Nabi SAW, Nabi ajarkan. Supaya last sekali kita tahu benda tadi memang kita dapat daripada arahan Allah Ta'ala. So that kita punya hati kita akan apa? Tunduk betul. Kita tahu, ini kerana Allah Ta'ala perintahkan. Aku buat kerana Allah Ta'ala perintahkan. Macam Omar ketika dia cium Hajar Aswad, dia kata apa? Aku tahu kau batu, engkau tak bermanfaat, engkau tak bermudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium kau, aku tak cium kau. Lafaz ini keluar oleh Omar untuk menunjukkan bukan dia sombong, tapi dia kata apa? Ketaatan yang total kepada perintah Allah Ta'ala. So dia kata benda tu tak tahu kebaikan apa, tak tahu keburukan apa. Yang penting bila Rasulullah buat, kita akan buat. Rasul perintah kita buat, kita buat. Kenapa angkat tangan? Kenapa tak sini? Kenapa tak sini? Kenapa sini? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Betul? Kenapa tak sini? Kenapa? Kan? Jangan persoalkan lah benda tu limitation pada Rasulullah SAW. Pasal Rasulullah kata macam tu. Ada orang kata tahu, sebab ini ada aliran saraf, itu pandai dipanggil. Kan? Dia cuma pandai. Tak payah, tak penting benda berkenaan. Tak penting benda tersebut. Tak ada faedah pun, tetap anda kena buat. Tak ada faedah. Namun hasyalillah, Allah Ta'ala takkan suruh kita benda yang tanpa faedah. Tapi anyway, kalau tanpa faedah sekalipun, atas nama hamba, kita tetap kena buat. Sebab kita hanya menumpang saja. Alam ni milik dia, kita kena buat. Jadi kalau kata orang tu mempersoalkan, dia silap. Pasal bila orang tak nak beriman, dia salah sebenarnya. Dia silap. Pasal dia rasakan benda tu betul, tapi sebenarnya hakikatnya dia adalah bodoh. Ya, macam orang yang kata apa, dunia ni, orang kita datang ke dunia ni, kita merdeka, kita semua bebas, atau dia kata Tuhan tak ada. Tapi dunia ni mencerita kepada dia Tuhan tu ada. Kan kita tu cerita macam kita simple kan. Saya kata tu, kalau kita tumpahkan air ni, kan air ni saya tumpahkan, okey, apa kebarang kalian nama air ni tumpah, tulis nama saya dalam jawi. Kebarang kalian tolak sekali, okey, tak edit kot. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali, 1000 kali, 1,000,000 kali. Tak boleh. Apa possibility? Zero. Tak ada possibility. Sebab bila air ni nak jatuh, nak tulis ain, dal, lam, ya, nak tulis tu, air ni atau graviti yang tarik dia kena ada ilmu. Tentang apa? Ain rupa macam mana? Kan? Lepas tu kemudian kena atur. Kalau letak ain kat ujung sana, tumpah sini, ain bucu sana, dal bucu situ. Dia tak ada sequence kan. Itu pun tak ada aturan, tak ada ketetapan. Sebab tu dia kata secara tak langsung, maksud dia benda tu complicated. Mana sebenarnya tulisan tu pendek, tapi complicated nak buat pasal apa? Dia berkait dengan tulisan ain tu, lengkung macam tu. Kita tahu itu ain. Lepas tu ada dal atau ada lam, ya. Maksud dia untuk gerakkan macam tu perlukan kepada ilmu, ketetapan, ketentuan, kehendak, kemahuan, keinginan. Baru boleh bertulis nama berkenaan. Macam kalau kita pegang benda tu, kita yang gerakkan. Dia boleh tak? Sebab apa? Kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita ada. Maksud dia benda tu laku dengan sebab adanya penggerak daripada ilmu, bukannya hanya setakat random. Sekarang ni kita tulisan nama tadi dengan badan kita sendiri, mana lagi rumit?
complicated. Mesti complicated badan kita. Takkanlah kita pula yang itu tak sengaja tak boleh. Mesti ada yang menggerakkan. Datang ini, tak ada, tak sengaja. Kan sperma dengan ovum tu bersenyawa je. Kemudian pecah jadi billion sel. Kemudian secara tak sengaja jadi orang. Mana boleh? Yang mana sel duduk mata-mata, yang kepala-kepala, tulang-tulang, semua tepat dan betul. Takkan datang tak sengaja. Ini badan kita. Alam ni lagi besar. Mana aturan untuk ekosistem alam ni? Siapa makan siapa dan sebagainya. Siapa ada taring, siapa tak ada taring. Siapa makan rumput dan sebagainya. Perut binatang makan rumput. Binatang makan rumput tahu perut dia macam mana? Binatang makan rumput, perut dia ada 4 tau. Dia ada 4 perut. Dia obasum, rumen. Bukan ni, saya bukan buat lawak. Cakap betul. Okay. Saya kadang-kadang saya cakap macam bunyi lawak. Tapi bukan saya lawak. Benda ni betul. Pasal apa? Binatang yang makan. Sini pasal ni tahu. Bila orang tu, sekarang saya tengok ada perangai suka minum jus rumput. Dengar sini. Okay. Jus rumput ni sebenarnya, okay. Jus rumput ni sebenarnya macam ni. Jus rumput ni tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan makan protein ada 2, protein haiwan, protein tumbuhan. Protein haiwan, protein tumbuhan. Protein tumbuhan banyak pada kacang, pada daun, pada sekian ada. Tetapi anda punya badan tak boleh hadamkan. Sebenarnya bila kita makan sayur tu, kita bukan nak protein dia. Okey. Protein-protein yang tumbuhan ni tak boleh kita serap. Essentially payah kita serap. Okay, payah kita serap. Protein tumbuhan payah serap. Protein haiwan mudah serap. Okay. Sekarang ni macam rumput kan. Rumput tu protein tu mana? Payah gila nak extract. Binatang punya badan tak boleh. So lembu bila dia makan, dia kan ada perut besar macam perut insai kan, perut kan. Perut besar kan. Perut besar tu adalah tempat di mana simpan. Dia makan masuk dalam tu. Dia makan masuk tu. Tu besar sekali. Bila masuk dalam tu ada bakteria. Bakteria tu akan apa? Akan ferment buat penapaian kepada rumput tadi. Sampai dia jadi keluar terurai. Bila terurai, dia punya tu dah kompos, dia jadi tukar. Dia hantar balik ke mulut dia, kunyah balik, masuk perut satu lagi. Dia bukannya, kena tunjuk gambar dia ni. Ya, tunjuk gambar ya. Boleh. Tak ingat. Okey. Pasal ketika orang kata ya ke tidak, ya ke tidak. Yang tunjuk. Mana cik tak lembu je. Mana lembu? Okey. Ni. Okey. Nampak dia makan rumput. Lepas tu rumput tu akan dihantar ke apa? Ke rumen lu. Rumen. Duduk dalam rumen ni, dia akan dia buat penapaian dan sebagainya, ada bakteria uraikan. Lepas tu dia luehkan balik. Daripada rumen ni, luehkan balik ke mulut. Kunyah sekali lagi for second time. Tu kadang-kadang lembu. Lepas kita tengok rumput tak ada pun. Sebab apa tau? Dia hantar balik makanan yang dah ke ni, dah ditapaikan, masuk ke mulut, hantar balik. Bila dia hantar balik kali kedua, baru masuk pada reticulum, kemudian masuk pada omasum, kemudian abosum. Mana sini? Mana dia kira perut dia sebenarnya ada 4 perut. 4 perut. Takkan 4 perut tak sengaja jadi. Accidentally happen. Tak tahu kenapa tiba-tiba jadi. Mana boleh? Ini rumit ni. Nak tentukan mana perut dia sekian. Tuan-tuan makan rumput saja tuan-tuan mati. Pasal perut takkan jadi macam perut lembu. Dia ada 4. Pasal kita punya perut straight turun. Dia tak. Dia tempat simpan dulu. Macam ayam kan, dia tembolok kan. Tembolok tu tempat dikisar, dihancurkan, gandum ke apa, beras ke yang dimakan tu kan. Lepas tu kemudian hantar balik ke tempat lain baru boleh proses. Tahu tak? Itu cara sebenarnya orang tak nak jadikan. Rumit sebenarnya. Hilang salah satu, orang tu tak boleh nak hidup. Makhluk tu akan hilang nutrien. Tunjukkan bahawa benda bukan tak sengaja. Meant to be, not accidentally happen. Bagi orang-orang yang tak nak beriman, maksud dia sufaha. Dia bodoh sebenarnya. Orang yang tak nak beriman dia bodoh. Pasal apa? Dia cuba meletakkan alasan untuk perkara yang berlaku dengan apa? Dengan benda-benda pelik. Macam even saya sebut nama siapa, bukan Stephen Hawking. Nama tu Richard Dawkins, yang disebut sebagai pelopor kepada atheism. Sekarang ni siapa-siapa atheist kena rujuk pada dia. Dia antara jago mempersoalkan tentang Islam tak betul sebagainya. Tapi bila ditanya, orang pressure dia, ada wartawan tekan mengenai tajuk ni kan. Design yang apa? Yang unik, yang tak boleh jadi dengan tak sengaja. Tak boleh random. Dia tahu jawab apa? Barangkali dia kata ada life form yang more advanced than us. Dia datang ke bumi, dia buat kita, kemudian dia belah. Dia percaya makhluk asing, percaya ET. Bodohnya dia. Tak seriously. In the end dia bodohkan diri sendiri. Profesor. Kan? Bukannya orang-orang yang rendah akal. Dia rasa dia pandai. Tapi in the end apa? Dia bodohkan diri dia balik. Last kali dia balik cerita alien.
Bila kena tekan dia kata benda ni ni kan dia cuba lawan lah, dia kata boleh, benda ni boleh jadi sekian. Tapi bila ditekan balik, memang tak boleh. Tak boleh random. Jarak kita dengan matahari tak boleh random. Tak boleh random. Dia dekat sikit dia panas. Jauh sikit. Bahkan zaman ni dulu diorang sangka Mars boleh ada makhluk. Tak boleh. Walaupun jarak dia orbit Mars dengan Marikh dengan kita hampir, tapi apa? Dia kata apa? Marikh ini berada di luar habitable zone. Dia ada habitable zone tempat dia. Mana umur matahari dengan jarak kita tepat kat sini. Kalau dia kata matahari tua sikit, kita kena dekat sikit sepatutnya untuk hidup. Kalau dia kata kita duduk sini juga, matahari makin tua, kita habis. Ataupun matahari muda sangat, kita dengan jarak yang sama, kita kena jauh sikit. Macam tu sekali dibahaskan. Maksud dia kita bukan random. Not accidentally happen. Intai dekat Marikh, intai sekian, tak jumpa apa. Tak ada nyawa pun. So sekali apa hasil dia? Takkan makhluk asing kot. Kau biar benar kan. Tapi itu orang kata, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah umat mereka ni, mereka adalah orang yang bodoh. Mereka yang bodoh. Walakin la ya'lamun, mereka tidak menyedari. Mereka rasa mereka pandai, tapi mereka sebenarnya bodoh. Faham? Itu sebab kenapa kita kata bila iman para sahabat, walaupun kita nampak macam buta-buta ikut, tak, pasal mereka ikut Rasulullah. Kan bila kita pergi jihad, keluar jihad. Pergi sekian, keluar. Mana dia kata kami tebus engkau Rasulullah dengan mak bapak kami. Kami sanggup jual mak bapak kami untuk tebus engkau. Itu seruan para sahabat. Syiar mereka. Fidaka abi wa ummi. Tebusan galang ganting untuk engkau ni adalah mak bapak aku. Aku jual mak bapak aku untuk dapatkan engkau. Macam tu sekali. Ada mungkin orang kata, ini taksub ustaz, macam lebih-lebihan. Tak, pasal Muhammad Rasulullah. Pasal apa? Pasal iman mereka kepada para Nabi SAW. Mereka tahu Nabi ni utusan Allah Ta'ala. Mereka tahu tak ada redha daripada Allah Ta'ala melainkan dengan redhanya Rasulullah SAW kepada mereka. Itu beza dia. Itu pasal asas iman. Mata kasar kita nampak patuh buta-buta. Pasal apa? Pasal mereka dah letakkan pertama, first guide dia apa? Bukan masalah persoalkan pasal apa? Muhammad Rasulullah. Dan apa dia cakap, apa dia gerakkan, apa dia sekian, semua daripada Allah Ta'ala. Dan sami'na wa ta'ana. Stop situ. Bukannya kita macam, tapi kita kan ada akal. Kita ada akal, tapi benda-benda yang boleh difikirkan. Luar batasan pemikiran, akidah, ibadah, akhlak, dan stop. Muamalah Rasulullah buka untuk kita. Nak makan pakai chopstick ke, pakai sudu ke, Islam tak pernah limit kan. Pakailah, makanlah dengan tangan kanan. Tak ada. Makan apa yang dekat, yes. Jangan menjangka langkau jauh, tak? Ya. Makan baca bismillah, ya. Dengan tangan kanan, ya. Istinja tangan kiri, ya. Tapi untuk tajuk ni, tajuk berkenaan akidah, ibadah, akhlak, jangan siapa-siapa datang masuk. Nak dekat dia masukkan, saya rasa lagi baik tak? Pasal apa? Para sahabat Nabi SAW orang paling patuh pada Rasulullah pada 3 perkara ni. Faham? Akidah, ibadah, akhlak. Bab lain ni cerita. Dan kalau bab ini, jangan sekali-kali cuba try. Pasal bila kita buat saja, maka iman kita dah mula. Pasal kita kata Muhammad Rasulullah, tapi ayat tak keluar. Pasal kita kata betul sabda Nabi ni, tapi apa kisah? Apa lagi? Apa iman ada? Pasal itu yang kita kata golongan munafik tadi. Dia kata anu minu kama amana sufaha. Kami kena beriman macam orang bodoh ke? Orang yang tak ada opinion, tak ada apa discussion lagi. Muhammad Rasulullah discussion lagi. Mana boleh? Faham tak? Pada benda Nabi buka open, yes, kita kata open, bincangkan. Tapi ada benda yang Nabi limitkan, non stop. Hatta para sahabat yang kita nak tegur Rasulullah, dia kata apa? Berkenaan letakkan apa? Tentera. Ini telaga, ini musuh, ini tentera Islam. Jadi dia kata Rasulullah, kau letak kat sini ni pendapat engkau ke ataupun wahyu Allah Ta'ala? Nabi kata, bakal pendapat aku. Tapi Nabi cakap sebenarnya pendapat aku pun Allah Ta'ala jadikan wahyu sebenarnya. Sebab Nabi takkan bercakap macam tu. Atau kejadian tadi, Nabi ni takkan, dia Allah Ta'ala jadikan dia perfect 10 10 10 Maksudnya tak ada sikit pun yang rosak. Pasal daripada sebelum dia terima wahyu lagi, every time nak berlaku saja benda yang tak elok untuk diri dia, Allah Ta'ala jauhkan. Dia nak pergi dengar orang-orang bernyanyi kan, berhibur, Allah Ta'ala jadikan dia tidur. Dia pergi angkat kain dia, selak untuk turunnya angkat angkat batu semuanya, dia angkat kat atas ni, terselak je aurat dia jatuh pingsan. Allah Ta'ala jadikan dia tak boleh buat benda-benda yang tak elok. Terjaga, terpelihara. Tapi bila sampai pada peringkat tertentu, dah telah beriman para sahabat, tiba-tiba peletakan strategi tadi boleh silap. Takkan kot, dah jaga dari kecil, tiba-tiba tersilap kat sini. Tak. Allah Ta'ala jadikan dia silap. Supaya apa? Pengajaran bagi siapa yang ada sekeliling. Itu cara dia. Mana Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi itu perfect 10. Tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi jangan solat kan, Allah Ta'ala jadikan daripada semayang 4 rakaat jadi 2 saja. Nabi kata aku tak lupa semayang tak dipendekkan. Betul ke dia cakap? Maksudnya Nabi rasa apa? 4. Tapi orang ramai kata 2. Lepas tu bila kata 2, Nabi ikut dengan ramai, Nabi solat tambah lagi 2. Menunjukkan kepada apa? Kepada dijadikan silap untuk datangkan syariat.
Faham tak? Maksudnya bila Nabi SAW letak itu, para sahabat, tapi argument benda berkenaan, sahabat tanya yes. Tapi dalam bab solat, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa maghrib 3? Kenapa subuh 2? Mereka takkan tanya. Sebab bagi mereka itu adalah apa? Sam'an wa ta'atan, termasuk dalam akidah, ibadah, akhlak. Tak ada tapi. Kalau dia kata benda kenaan lain daripada ni, yes. Datanglah. Nak argument, nak persoalkan, nak bincang, silakan. Tapi apa? Dalam berkenaan dengan 3 perkara tadi, stop. Itu limit kita. Pasal apa? Kita dah mengaku Muhammad Rasulullah, dan jangan kita masuk campur dalam perkara berkenaan untuk apa? Kononnya memperbaiki lagi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pada golongan munafik, dia dekat situ doang. Dia kata orang yang ikut buta tuli patuh je Nabi kata apa? 1000 tahun dulu. Dia kata 1000 tahun dulu orang naik unta, tak ada komputer, tak ada pen, tak ada kapal terbang, tak ada jet, tak ada satelit, tak ada handphone dan sebagainya. Kena patuh pada orang zaman dulu. Dia mainkan. Sedangkan Muhammad Rasulullah, dan kita kata bukan masalah cara kamu nak menulis pakai pen, bolpen ke, pen pilot ke, pilot ke, pen parker ke, tak. Nabi tak pernah persoalkan. Kau zaman dulu kan pen dia macam ni, kan dia ada mana tu, celup, tulis, betul? Celup, kan? Nabi tak ada kata macam inilah sunnah. Nabi tak pernah suruh macam tu. Bila Nabi tak cakap, masa dia open. Bukan ibadah, bukan akidah, bukan akhlak. Tapi bab yang akidah, ibadah, akhlak, stop. Bila morality, stop. Bila berkaitan macam masalah apa, halal haram, atau berkaitan macam apa, kita tahu apa berkaitan tajuk masalah ibadah dan sebagainya, stop. Bila orang tu masuk juga, dan duduk dia dengan munafik tadi hampir sama je. Pasal soalan macam apa tau? Macam takkanlah kita kena beriman macam para sahabat beriman. Macam tu cerita dia. Dia kata para sahabat tak buat. Tapi para sahabat tak buat, tapi yelah para sahabat tak buat, tapi faham tak? Pasal para sahabat tak buat sebab Nabi ajar supaya jangan buat. Faham? Para sahabat tak buat sebab Nabi ajar jangan buat. Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti bulan Ramadan ni ada kelas jangan tak datang pula. Tapi kalau saya ponteng, saya beritahu. Okay. Bukan ponteng lah, maksud dia mungkin cuti ke, balik kampung ke, saya beritahu lah. Tapi anyway, kita akan sambung kemudian. Dan ingat hafalan tambah. Mana sampai hari ni 16 ayat 16 kan? 17? 16. Sambung hafal. Yang perempuan buatlah sebelum kelas ke, pergi duduk dalam tasmik seorang-seorang ke, kan, panggil seorang ke tasmik. Buat inisiatif. Pasal Nabi kata dalam hadis sana, Nabi kata alaikum bisuratul baqarah. Hendak kamu dapatkan surah al-Baqarah. Dapatkan surah ni. Fa inna akhdaha barakah. Kerana mendapatkan surah Baqarah ni adalah keberkatan, wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan surah Baqarah ni adalah kerugian. Wala tastati'u al-batalah, dan tak mampu menandingi surah Baqarah ini ahli sihir. Al-batalah ahli sihir. Jadi actually Nabi sini macam ni. Mula Nabi kata hendaklah kamu dapatkan Quran, kan Quran ni akan menjadi syafaat untuk orang dia. Kemudian Nabi kata second time Nabi kata hendaklah kamu ambil surah Al-Baqarah dan Al-Imran, kerana kedua-duanya akan datang hari kiamat nanti sebagai penghujah bagi orang berkenaan, seperti burung yang besar, burung yang mengepakkan sayap, 2 awan yang hitam, atau 2 burung, kumpulan burung yang besar yang mengepakkan sayap, berhujah bagi tuan yang menghafal dia. Yang terakhir Nabi bagi last sekali, kalau tak boleh Quran seluruhnya, Al-Baqarah, Al-Imran. Tak boleh Al-Baqarah, Imran, Al-Baqarah. Dia kata, saya panjang enggak? Ambil lah, walau sikit pun. Kan, berkat tu kan tak dapat berkat semua, dapat sikit, dapat 10 ayat, dapat 15 ayat. Dan Alhamdulillah. Ingat siapa yang saya tanya minggu depan nanti, maksudnya dia lagi banyak lah. Siapa yang saya tanya minggu ni, saya tanya 10 ayat kan. Nanti minggu depan 16 ayat. Tapi jangan lari. Jangan lari pula, hafal lah, ambil. Ini cara hafalan Quran ni sebenarnya mudah. Dia 3 ayat, baca ulang-ulang banyak kali. Dan memang kita kata dalam penghafal Quran ni tak ada kismis minda, jus tok guru, ataupun apa nama panggil, letak air musaffar dan sebagainya. Anda nak menghafal Quran, luangkan waktu, jangan lari. Duduk dan diam kan, lepas solat ke, lepas subuh ke, lepas asar. Actually 2 waktu berkenaan. Lepas isyak pun boleh juga, tapi banyak sangat mainan. Kan cari keramah lah, benda kan. Tak, ambil waktu. Kan ambil waktu. Kan seminggu kan, 7 hari, takkanlah tak boleh 1 ayat 1 hari. Contohnya kan. Boleh ambil. Jadi ambil 3 ayat. Ambil 3 ayat, baca. Ni kaedah saya ajar. Baca Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Apa tu? Ulang balik. Alif Lam Mim, ulang. Lepas tu kemudian lepas dah tu tutup. Okey, kemudian buka balik. Lepas tu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambung pula. Ulang sampai tu, lepas tu tutup. Lepas tu ulang dari 1 lagi sampai 5. Kemudian tambah 2 lagi. Lepas tu 1 sampai 7. Kemudian tambah lagi 3, 1 sampai 10. Mana tambah tu dah ingat yang 5, baru tambah lagi. Jangan lompat dia tak ingat lagi, tambah lagi jangan. Banyak orang ni siapa dia pergi tambah tak diingat.
ambil satu muka surat terus, salah. Siapa try hafal Quran, konon dengan cerita orang-orang genius kan, sekali baca satu muka surat. Satu muka surat terus tu, kalau dia kata dia kena ambil 3 2 ke, tengok ayat panjang mana. So baca sampai lancar, kemudian baca ulang-ulang, kemudian try tutup, ingat balik, kemudian buka balik semula, lepas tu baru tambah baru. Mana dia macam ni, contoh 1 sampai 5, ulang, ingat. Lepas tu tambah 2 lagi, tutup, tambah 2, ingat 2, okay. Ulang pula daripada 1 sampai 7. Kemudian tambah lagi 3. Lepas tu ulang 1 sampai 3 ni, 6 sampai 7 sampai 10 ni. Kemudian ambil 1 sampai 10. Kemudian tambah 6 pula. Tambah 6 tu ambil 3 kan. Ambil 3 ayat, kemudian 1 sampai 12, tambah macam tu. Sampai 13, kemudian tambah lagi 1 sampai 16. Mana maksud dia kena ulang banyak. Pasal itu Imam Bukhari kata, bila orang tanya dengan dia kenapa hafalan kau kuat, Imam Bukhari tak kata makan kismis atau minum madu. Imam Bukhari kata apa? Kasratu tikrar, banyak kali ulang. Kasratu tikrar, banyak kali ulang. Dia tak kata buat benda yang lain. Dia kata banyak kali ulang. Cuma kita zaman sekarang mainan banyak. Kan kat handphone ada game. Kan, lepas tu pegang komputer ada game lagi. Kemudian kat TV ada game pula. Macam-macam benda. Jadi kadang-kadang kita tak ada masa untuk menghafal sebab tu je. Bukan Quran tu jauh dari kita. Kan beli Quran macam-macam jenis. Cetakan ni, cetakan itu, letak atas almari tu, almari tu sekian, letak sini. Ada separuh tu letak dalam almari baju. Kenapa tak tahu? Ada apa letak dalam almari baju? Siapa punya fatwa? Quran tu dibaca bukan letak. Atau separuh tu letak dalam dashboard kereta. Kenapa? Ingat tangkal ke? Tak boleh, haram. Bukan macam tu. Quran bukan untuk tangkal. Anda diberikan Quran kepada kita ni untuk kita baca dan beramal dengannya. Fahami maksud dan amalkan. Bukannya untuk gantung, untuk tampal, untuk sekian. Sebab kenapa? Kita belajar tafsir ni. Sebelum saya buat tafsir Baqarah ni yang pagi Ibnu Katsir punya, bukan maudhu'i. Saya silap, saya tak buat benda tu. Tak suruh hafal. Dah sekali berlalu macam tu dah ayat 20, 100, siapa nak hafal dah. Dan ni kita start dari awal. So jangan tak hafal. Saya ingatkan 1 sampai 7. Saya sekali 1 sampai 16. Ambil 5 dulu. Kalau dia kata orang cepat kan, kita lambat. 5 ambil 5 dulu. Kemudian tambah 2, 7. Kemudian tambah 3, 10. Kemudian tambah 3 lagi, 13. Tambah 3 lagi, dapat 16. Dah. Dapat sini. Kemudian nanti sekali lagi, tambah pula lagi. 2-3 ayat lagi. Macam tu cara dia. Faham tak? Seminggu sekali 3 ayat yang tak boleh kot. Kan? Jelas Okey, baik. Lepas ni insyaAllah kita akan ada Ni ada ni juga. Banyaknya promosi. Kenapa? Ada apa? Okey. Kuliah khas Ustaz Asy Sobri, Akidah Sebenar Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ahad. Hari ni ya. Esok bukan hari ni. Okey, 7 Julai 10.45 pagi. Ahad 10.45 pagi Siapa-siapa yang ada masa ke lapangan boleh datang. Dia actually sebenarnya macam tajuk akidah Asy'ariyah dan sebagainya. Mungkin ada orang yang tak faham. Kita kat Malaysia ni kita berpegang dengan akidah Asy'ariyah bila kita menyebut Allah Ta'ala di mana-mana. Kan? Okey, lafaz tu macam tu actually relate kepada tajuk akidah tadi. Kita sebenarnya dalam tajuk ni sebenarnya nak diajarkan adalah berkenaan tajuk kepatuhan kepada apa yang Nabi ajar tu je. Pasal kadang-kadang bila Nabi, dia orang-orang yang berfahaman macam ni, dia matlamat asal dia baik. Dia actually the goodness in there ada. Pasal dia kata apa? Allah Ta'ala ni tak boleh bersifat-sifat makhluk. Bila dia dilingkungi oleh masa atau tempat, maka dia makhluk. Tapi bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata berkenaan dengan contoh macam, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Para sahabat tanya. Nabi kata kamu akan lihat Tuhan kamu. Macam kamu lihat kata bulan atau bintang atau matahari. Nabi sebut. Ataupun macam dalam Isra Mi'raj lah. Sebut semua mengaku Isra Mi'raj Nabi SAW pergi terima solat di langit ke-7. Tapi lepas tu pening kepala. Ada orang ustaz tanya dia. Kata ustaz, ada orang tanya saya, dia kata, kalau Allah Ta'ala di mana-mana, kenapa Nabi kena ambil solat dekat langit ke-7? Itu dan takwil lah. Dia kata kerana solat ni terlampau tinggi, maka kena pergi ambil kat sana. Macam-macam lah ni ngarut. Ni takwilan ni tadi panggil apa? Panggil ilmu kalam dia panggil. Kita tak pernah penting, tapi penjagaan diri kita jangan sampai. Pasal sebahagian orang dia sibuk tekankan tajuk ni. Sebenarnya kita tahu Abu Hasan Asy'ari apa sebenarnya akidah dia. Yang sebab orang kita ni sibuk tekan-tekan sangat. Kan, pasal orang kita duk tekan ni, sebenarnya tekan ni supaya jangan lari daripada perangai biasa kita buat ni. Walaupun sebenarnya Abu Hasan Asy'ari tak ajar pun baca Yasin, tak ajar pun tahlil, tak ada. Tak ada kaitan. Tahlil dengan Yasin tak ada kaitan dengan masa tajuk ni. Orang belajar sifat 20, takkan belajar ni sifat 20 tadi berkenaan tahlil. Takkan belajar. Dia actually the two different things. Tapi bila orang tu dia kata kalau bermazhab Syafi'i, Malaysia akidah mesti Asy'ariyah. Maksudnya antara fahaman tadilah. Actually benda macam tu. Kita kata benda ni insya-Allah tuan-tuan datang esok boleh diterangkan. Jelas? Ada akak kat tangan tadi. Kan? Tak ada Okey, baik, kita berhenti kat sini.
Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.